Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berusaha Puan Siti Fairuz binti Samsudin, Unit Integriti Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA. Yang berbahagia Ustazah Asma binti Harun, pendakwah dan motivator, pegawai dan kaki tangan KETSA, seterusnya para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majlis mengucapkan selamat datang ke majlis ceramah Ma'al Hijrah KETSA tahun 2020. Terlebih dahulu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya serta izinnya pada pagi yang penuh keberkatan ini, kita dapat bersama-sama menjayakan ceramah Ma'al Hijrah KETSA tahun 2020. Semoga majlis ini berjalan lancar dan mendapat keberkatan Allah SWT dari awal hingga akhir majlis. Untuk memohon keberkatan Allah SWT bagi kesejahteraan majlis, marilah kita bersama-sama mulakan majlis dengan baca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang hadirin dan penonton sekalian, ceramah Ma'al Hijrah KETSA tahun 2020 ini merupakan anjuran Unit Integriti KETSA dengan kerjasama Surau An-Nur KETSA. Program ini merupakan salah satu inisiatif kementerian untuk memperkukuhkan integriti dan memupuk kesedaran di kalangan warga kementerian dan jabatan serta agensi di bawah KETSA dengan mengamalkan budaya kerja unggul. Selain itu, ia juga bertujuan untuk memperingati salah satu peristiwa penting dalam kehidupan Islam, iaitu penghijrahan baginda Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah, yang boleh diambil iktibar dan pengajaran serta dijadikan tauladan. Sidang hadirin dan penonton yang dihormati sekalian, bagi mengekang penyebaran virus COVID-19 yang masih aktif ketika ini, ceramah pada kali ini dilaksanakan secara langsung menerusi laman Facebook rasmi Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Ia selaras dengan norma baharu dengan mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sidang hadirin dan penonton sekalian, ceramah Ma'al Hijrah ini akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Asma binti Harun, pendakwah dan motivator terkenal yang tidak asing lagi di kalangan kita. Tak kenal maka tak cinta. Sedikit terberingkas latar belakang penceramah. Berasal dari Terengganu dan sekarang menetap di Seremban, Negeri Sembilan. Telah berumah tangga dan mempunyai 7 orang cahaya mata. Berkelulusan ijazah sarjana model syariah Universiti Al-Azhar Mesir dan sarjana pengajian Islam Open Universiti Malaysia. Pernah berkhidmat sebagai pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, penolong pengarah bahagian Undang-Undang Keluarga Islam Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, perunding cara rumah tangga, dan penolong pengarah bahagian pengurusan halal Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Beliau juga merupakan seorang penulis buku yang hebat. Antara karya beliau, Sahabat Dunia Akhirat, yang merupakan bestseller dan berada di tangga pertama di 2 kedai buku terbesar Malaysia, iaitu MPH dan Popular, beberapa kali sejak bulan Mac 2020 hingga kini. Warga KETSA berpeluang memiliki buku ini dan buku-buku lain karya Ustazah di meja jualan yang disediakan di hadapan pintu masuk pejabat Unit Integriti KETSA. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Ustazah Asma binti Harun untuk menyampaikan ceramah bertajuk Hijrah Membentuk Sahsiah Unggul. Dengan hormatnya dipersilakan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terlebih dahulu terima kasih kepada Fadilatul Ustaz di atas memulakan majlis kita pada pagi ini dengan permulaan yang sangat baik. Dan Ustaz membacakan biodata tu dengan sangat teliti. Jarang orang nak sebutkan tentang berkenaan dengan buku. Maksudnya Ustaz mengikutilah perkembangan tu. Ustaz antara follower ni. Masya Allah. Sebab saya rasa dah minggu lepas je baru saya update tentang bab
status buku Sahabat Dunia Akhirat, dan Alhamdulillah Ustaz berkongsi berkenaan dengan perkara tu. Jarang orang highlightkan saya sebagai penulis. Biasa penceramah dan baca biodata yang simple begitu saja. Jadi bila Ustaz sebut begitu, saya rasa subhanallah, saya juga seorang penulis. Tak macam kadang-kadang kita tak perasan, sebab biasa orang highlight sebagai pendakwah dan juga penceramah saja. Jadi Alhamdulillah di belakang sana juga ada suami yang saya hormati, Encik Tengku Fazil Tengku Yahya, juga Ustaz Hazmi Dimash, yang sama-sama rakan seperjuangan. Begitu juga di belakang saya bersama ada ramai lagi rakan seperjuangan, staff, follower-follower yang berada di mana sahaja. Di Alam Maya sekarang ni ada dalam 1,300 lah, bukan 1,300 orang bersama dengan kita. Biasanya dia akan naik tu sampai 2,000 lebih nanti. Jadi Masya Allah, di hadapan saya ni pula ramai ni, adalah dalam 20,000 orang ni. Ataupun sebenarnya buanglah kosong-kosong tu kan, dan 20 orang. Saya faham dengan jumlah yang dibenarkan, kapasiti yang memuatkan, dan di luar sana insya-Allah staf-staf di bawah Kementerian Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Masya Allah. Sekarang tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, saya berada di Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Sebuah bangunan yang memang sangat cantik daripada awal sampailah masuk dalam bilik ni dengan penuh bunga. Tapi live ni tak nampak bunga ni. Memang kena sayang kan, tujuan kita buat ni untuk dipertontonkan kan. Tapi memang Masya Allah, saya tengok sangat cantik lah hiasannya. Maksudnya kita faham bukannya besya-besya. Bila melibatkan dakwah, disediakan tempat yang special, disediakan restroom yang terbaik, diberikan perhiasan yang terbaik. Bukannya cincai-cincai je kalau bab ceramah. Sebab biasanya restroom ni gunakan untuk ceramah saja kan. Itu kalau pengarah-pengarah bucap dia duduk kat situ kan. Betul ke? Ke bucap kat sini? Tak kan? Biasa di situlah tempat berdiri. Jadi saya bayangkan kuliah umpama ini, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli memang menjadikan ia satu rutin. Betul ke? Memang rutin sebulan sekali ke? InsyaAllah. InsyaAllah tu maksudnya taklah tu. Ke Masya Allah. Lebih kurang lah tu kan. Jadi Alhamdulillah, terima kasih di atas penganjuran majlis yang sangat baik kepada semula daripada pengarah. Saya minta maaf saya tak kenal, jadi saya tak mention. Mungkin ada VIP bersama dengan kita, staf kementerian, ustaz dan ustazah yang ada, membawakan tajuk Hijrah Membawa Perubahan kepada Syakhsiah ataupun Kecemerlangan Syakhsiah. Dan penganjuran majlis ilmu ini tanpa sedar ia memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Maksudnya insya-Allah pihak penganjur dapat pahala lebih lah, sebab dia berusaha menganjurkan, mengatur begitu begini sehinggalah majlis pada pagi ini Allah izinkan berlaku, dan insya-Allah dapat manfaat sekarang hampir 2,000 yang turut sama melihatnya. Sebab itu siapa yang Allah pilih untuk berada di kedudukan jadi penganjur-penganjur majlis ilmu, penganjur kebaikan, Masya Allah, maka kita memang kena banyak sabar, banyak redha, ujian mesti banyak. Kemudian kena istiqamah dan buat sungguh-sungguh. Sebab itu ada di sana hadis Nabi SAW, apabila Allah ingin berikan kebaikan kepada hamba-Nya, Allah permudahkan dia melakukan kebaikan, amal soleh. Di antara tanda-tanda seseorang itu diberikan rahmat Allah. Maksud orang ini, kalau kita nak kenal, dia adalah orang yang dirahmati oleh Allah, orang yang Allah redha, orang yang Allah cinta, iaitu mereka yang diberikan kemudahan, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan amal soleh. Masya Allah. Jadi apabila kita diberikan amanah ataupun tugas tanggungjawab untuk menganjurkan apa-apa kebaikan, buatlah dengan cara yang terbaik. Walaupun benda tu kecil je, peranan fungsi dia kecil je. Sebagai apa? AJK sediakan sarapan pagi. Contoh kan, bukan orang puji sangat, bukan orang highlight sangat, bukanlah maksudnya benda tu nak sebut apa, viral ke kan, tetapi bagi orang yang melihat sesuatu perkara itu dari sudut pandangan Allah, sebab Allah memandang semua. Kan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim,
Macam mana tu surah Az-Zalzalah hujung tu? Betul. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarah. Biji zarah ni mata kasar boleh tengok tak? Tak boleh. Kena tengok dengan apa? Mikroskop baru nampak. Tetapi walaupun kebaikan dia sebesar biji zarah, Allah tetap akan memandang, Allah tetap akan menilai, Allah tetap beri pahala. Sebab itu orang yang faham konsep ni, dia buat kerja apa pun, walaupun kerja tu remeh, kerja tu tak dipandang orang, peranan dia kecil, tapi dia mesti buat yang terbaik sebab dia tahu Allah yang menilainya. Allah yang memandangnya. Dia tahu Allah yang akan memberikan ganjaran. Subhanallah. Sebab itu kalau kita hidup untuk melihat, maksudnya kualiti diri kita, apa yang kita sumbangkan berdasarkan pandangan manusia, kita akan kecewa. Kita akan tak kuat semangat. Sebab itu saya lihatkan ada kita pergi beberapa tempat kan. Walaupun dia AJK, main lagi. Nampak macam sibuk ni. Rupanya dia AJK makanan. Dan dia buat yang terbaik. Dia hidang yang terbaik. Dia kata, Ustazah, saya buat ini amanah saya. Saya buat yang terbaik. Walaupun saya AJK makanan je. Nampak sibuk uruh-uruh ni. Dan bila kejayaan satu program, orang mungkin tak pandang pun AJK makanan tu. Orang pandang pengarah program. Mungkin setiausaha. Mungkin orang yang ke depan. Mungkin MC yang orang nampak. Tapi orang tak nampak mungkin orang di belakang. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala cara penilaiannya berbeza. Allah tengok keikhlasan kamu. Ikhlas ini ciri-cirinya adalah akan melahirkan seseorang yang itqan. Apa dia? Iaitu ciri-ciri orang ikhlas, dia buat kerja mesti terbaik. Ciri-ciri orang yang ikhlas, dia buat kerja mesti bersungguh-sungguh. Sebab itu kita tak boleh mengikat perkataan ikhlas dengan ayat, tak apalah, kita buatlah sekadar yang mampu, yang penting ikhlas. Sepatutnya buat semampu yang boleh, bukan sekadar yang mampu. InsyaAllah kita buat semampu yang boleh, kita buat yang terbaik. Orang yang ikhlas, dia mesti akan menghasilkan individu yang buat yang terbaik. Walaupun seri rumah. Saya tahu ramai juga seri rumah ni. Masya Allah. Dia jadi seri rumah yang terbaik. Bila dia susun pinggan, basuh pinggan, dia susun yang terbaik. Kita tahu kaedah basuh pinggan kan, walaupun nampak kecil. Dia kecil, nampak benda tu simple. Kecil, besar. Bila susun gelas, kecil depan, basuh belakang. Bila menyapu terbaik. Takkan suami dia nak viral. Wow, isteri saya nyapu. Tak ada langsung pun ni. Memang tak viral. Benda tu manusia tak pandang. Tapi Allah pandang ke tidak? Allah pandang. Apabila sesuatu perbuatan, satu amalan itu dilakukan dengan bersungguh-sungguh, itu ciri-ciri orang ikhlas. Sebab dia buat kerana Allah. Kalau buat kerana manusia, dia tak menyapu. Sebab menyapu pun suami tak puji. Tak menyapu pun suami tak cakap apa. Baik tak payah menyapu. Tapi dia buat sesuatu, dia faham hadis Nabi SAW. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Orang yang beriman mesti bersih. Bersih, suci. Bukan bersih zahir saja. Bersih batin dan sebagainya. Masya Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang saya hormati sekalian, sahabat-sahabat di FB dan sebagainya. Di Instagram pun ada, Masya Allah. Saya nak cerita beberapa kisah. Tajuk kita memang hijrah. Tapi saya nak bawa bukan hijrah dari sudut sejarah. Tapi kita perlu ada nekat untuk hijrahkan diri kita. Dan saya nak mulakan dengan persoalan. Soalan ini perlu dijawab dengan jujur. Cuba tanya betul-betul soalan ni. Kalau kita mati hari ini, agak-agak dapat tak husnul khatimah? Kalau mati hari ini, agak-agak dapat tak husnul khatimah? Kalau mati hari ini, agak-agak kubur kita bercahaya, kubur kita bahagia ke tak? Ataupun kena seksa? Agak-agak kalau kita mati hari ini, adakah kita dicatat sebagai bakal penghuni syurga? Soalan seterusnya, adakah jalan yang kita tempuh sekarang jalan menuju ke syurga? Ataupun jalan hanya berakhir di dunia? Sebab kita dapat semua nikmat dunia. Kita ada, okey, kalau kita fikir-fikir sekarang, rumah okey, kereta okey. Okey, jalan-jalan hujung minggu dapat. Dapat gaji hari ni semalam 9 semalam Yang sales Shopee semua tu dia memang macam tu kan, 99, 10, 10, 11, 11. Masya Allah. Maksudnya kalau kita fikir keselesaan hidup di dunia sekarang, mungkin kita dah selesa. Tuan-tuan, puan-puan, kerja tempat bagus, kerja kementerian kot. Kan? Rasa hebat tak kerja kat sini? Alhamdulillah.
Subhanallah, saya naik lift tu dah tahu dah bangunan ni hebat. Lepas tu nak sampai lalu lorong tu dengan kapet mahal, dengan kiri kanan, saya kata, ui banyaknya kawasan lapang, ruginya. Kalau saya dah isi macam-macam dah tu kan. Ya Allah, masuk pula dalam pejabat yang macam ni. Allahu Akbar. Dengan kerja dalam aircon, dengan bergaya macam ni, semua lawa-lawa ni yang bergaya, tudung, kasut, handbag berapa kali tukar, kasut, baju, sebulan baru jumpa, berulang sekali. Oh, kerja kat mana kementerian ni? Oh, biar kerja apa pun, tapi kedudukan tu Allah bagi tu. Dari sudut pekerjaan, dari sudut kehidupan dunia tu. Lepas tu bila kerja lebih sikit, mengungut. Lepas tu bila ada masalah sikit, sedih, cepat sentap. Saya kan, Masya Allah, saya pun sama. Kita memang ada masalah seperti itu. Tapi bagaimana kita nak hijrah diri kita supaya jadi orang yang bersyukur, mesti kita selalu melihat orang yang lebih kurang daripada kita. Sebab itu kalau saya tengok kan, macam semalam pergi mana ya, semalam ada program, lepas tu tepi jalan tu kan, kat traffic light area KL, kan ada kanak-kanak, bukan kanak-kanak juga, orang yang jual macam sambal tepi-tepi jalan tu kan. Kat traffic light tu kan makin ramai sekarang. Tapi semalam saya tengok kanak-kanak yang menjual. Tapi masa tu sebab saya tak merah, jadi kita jalan terus tapi tengok bawah terik matahari masa tu pukul 1, pukul 12 lebih, duduk berdiri dan saya anggarkan dia mungkin sekolah rendah ataupun awal sekolah menengah. Mungkin dia tak sekolah, mungkin orang susah. Dan kita bukan nak sangka buruk dia sindiket ke apa ke, budak ni kumpul duit beli apa ni handphone mahal ke, beli benda yang tak elok ke. Tapi kita nampak daripada wajah dia tu, dia orang yang susah dan dia berniaga bawah terik matahari. Saya tengok, ya Allah, aku bukan cari rezeki dengan susah macam tu. Lepas tu tengok pula buruh-buruh kasar yang kerja buat jalan apa semua. Ya Allah, aku kalau duduk bawah panas, berapa lama kita boleh bertahan duduk bawah panas? Sejam boleh? Tak. Kita daripada kereta tu nak pergi ke bangunan ni pun berlari-lari, panas. Nak duduk sejam, tapi mereka duduk bawah terik matahari 8 jam. Dan mereka tak boleh lari. Bos minta maaf, saya nak berteduh. Kalau berteduh tak kerja namanya. Memang kerja buruh binaan ni di bawah terik matahari. Dia orang tak boleh lari daripada panas. Dan saya nak tanya, gaji mereka berapa? Pernah borak tak dengan buruh-buruh binaan ni? Banglanya, Indonesianya apa? Subhanallah. Sahabat-sahabat sekalian, kalau taman rumah kami tu ada taman perumahan baru kat atas tu, kita berkawan dengan rumah tumpang tu. Ada Banglanya, ada Indonesianya. Suami pun suka pergi kadang-kadang lepak, anak-anak kita pergi borak. Kalau ada makanan lebih, memang bukan kita subhanallah. Bila kita pergi kan, ada makanan apa-apa, kadang biskut, bagi kat dia orang, bagi. Ada lauk lebih, bagi, dia orang suka sangat. Bila borak kan, kerja susah, kita tengok macam mana bawa jerit matahari apa. Gaji murah ya, 1,000 lebih ya. 1,000 lebih. Baki untuk dia orang belanja sikit sangat. Yang lebih tu untuk anak-anak di kampung, rumah, isteri, apa semua hantar ke orang kampung. Bila borak-borak, hafaz Quran. Bila borak-borak, ya Allah, lagi bagus. Solat 5 waktu, jalan jauh nak pergi masjid. Lepas tu pergi beli pula dekat Maidin tu jauh sikit, berapa kilometer jalan kaki. Kita tahu mereka orang susah. Masya Allah. Maksudnya di sini, kalau kita lihat orang yang begitu, kita kata, ya Allah, aku ni apa sangat ujian. Kerja dah di tempat yang baik, orang pun puji tempat kita bagi orang kalau bahasa Gano. Tempat lah, tempat macam boleh dibanggakan. Berbanding orang kerja begitu. Tetapi kalau dia ikhlas, dia buat kerja sungguh-sungguh, betul-betul, walaupun masa PKP hari tu tak dapat gaji berapa bulan, alhamdulillah kita melalui sahabat amal memang kita selalu setiap minggu ni tanya berat apa semua, dia kata syukur. Lepas tu dia kata tolong kawan-kawan dia sana pun tak ada makanan, rumah tumpang jauh sikit, lepas tu kita pergi hantar juga sana. Jadi suka berkawan, suka borak. Kadang-kadang buruh kita tanya, orang sisir minyak tu pun borak. Kan bangla-bangla apa kerja tu kan, kerja berapa, tapi dia punya kerja dia lah, bersungguh dia tu, subhanallah. Kerja seumpama itu, siapa yang pandang, siapa yang puji. Tapi kalau dia itqan, bersungguh, kalau dia ikhlas, dia cari rizki kerana Allah, maka kalau dia meninggal dalam keadaan syahid. Dalam 2 hari lepas perjalanan saya datang KL juga, lalu highway, lepas tu nampak accident, ada sekujur mayat meninggal di atas, maksudnya meninggal lah daripada highway Seremban Plus tu kan. Lepas tu jam sekejap, tengok-tengok ada lori, lepas tu ada motor. Motor tu memang dah hancur. Kemudian kita tahu kalau ambulans pun ada kat situ. Tapi kalau meninggal,
kita boleh nampak dia tutup semua. Maksudnya tutup semua, tak nampak, tapi saya nampak daripada sisi tu, nampak pakaian pejabat. Maksudnya baju dalam seluar apa semua kita boleh cam. Kemudian subhanallah, bila saya update dekat FB, rupanya ada bagi makluman baru dapat anak yang ke-7, tak siap ke anak yang ke-6. Maksudnya yang meninggal itu ada anak-anak kecil. Yang saya nak sebut ialah subhanallah, ada hadis Nabi SAW, barang siapa yang keluar mencari rizki yang halal, barang siapa yang keluar daripada rumahnya, maksudnya untuk mencari rizki yang halal, rizki yang barakah, mencari rizki yang halal ini, dicatat baginya pahala jihad sehingga dia pulang. Kita keluar cari rizki ni, kita jihad sebenarnya. Mencari rizki satu jihad, satu perjuangan yang perlu ditempuh dengan sabar, ditempuh dengan redha, ditempuh dengan keikhlasan, ditempuh dengan mujahadah, ditempuh dengan kerja bersungguh-sungguh. Tapi dengan ikut syarat dia lah. Kalaulah gaji sekian, tapi kerja kita sekian, dengan kita banyak menghabiskan masanya, dengan kita tak amanahnya, dengan kita tangguh-tangguh kerjanya dan sebagainya, kita bimbang kita bukan dalam kalangan orang yang berjihad. Bukan di kalangan orang yang dapat kelebihan pahala jihad tu. Sebab itu orang yang meninggal dunia dalam mencari rizki yang halal, rizki yang barakah, maksud dia kerja pun dengan betul dan sebagainya, kalau dia meninggal insya-Allah syahid. Subhanallah, Allahu Akbar. 2 hari lepas, berapa hari sebenarnya bapa mertua datang ke rumah kami. Duduk berapa hari bermalam, maksudnya ayah suami saya lah kan, masya-Allah. Nama dia Tengku Yahya bin lah kan, Tengku Yahya bin Tengku Cik. Betul kan? Sudah. Tengku? Subhanallah. Semua orang dah tahu saya ni. Okey. Tengku Yahya bin Tengku Ismail. Suami saya ingatlah nama dia. Tengku Fazil bin Tengku Yahya bin Tengku Ismail. Tengku Cik tu selepas belah Mek. Minta maaf. Maksudnya Mek tu mak. Tengku Zaini bin Tengku Cik. Si baik boleh cover kan? Kontrol. Subhanallah. Tapi saya dengar cerita zaman orang dulu cari rizki memang betul lah jihad. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab bapa mertua saya tu seorang dipanggil nelayan tapi tekong kapal-kapal besar tu. Dibesut kan. Bagaimana jumpa anak isteri? Jumpa anak isteri seminggu sekali je. Seminggu di lautan luas. Ini cerita 30 tahun yang lepas ni. 40 tahun yang lepas ni. Yang masa tu kapal memang bukan canggih macam sekarang. Dari sudut keselamatannya. Dari sudut sekian-sekian kemudahan tak ada apa semua. Pergi laut dalam, laut besar apa semua dengan kapal kecil apa. Memang ku cerita, saya panggil ku. Memang bila situ kawasan tu teka-teku, ayah ni dipanggil ku. Ku bercerita memang pergi tu tawakal. Tak boleh berhubung dengan anak isteri apa semua. Zaman tu 30 tahun yang lepas. Tak boleh nak berhubung 40 tahun yang lepas. Apa-apa berlaku kat kampung ke anak, memang keluar tu, kalau apa-apa berlaku, lemas ke, kematian ke, macam keluar tu, subhanallah, selamat tak selamat, serah kepada Allah. Tawakal betul-betul. Dan ku cerita ada satu ketika balik ke rumah, isteri anak-anak, masa tu isteri mak mertua saya baru lepas melahirkan anak pertama, balik isteri anak-anak tak ada. Lepas tu kampung ni dalam keadaan yang huru-hara. Tengok pokok terbang, pokok terbalik. Rupanya berlaku ribut yang kuat. Sebab kawasan nelayan kan duduk tepi pantai. Lepas tu cari anak isteri tak ada. Bukan boleh call telefon ke apa kan. Rupanya balik rumah mertua dalam keadaan selamat. Maksudnya tak tahu apa berlaku pada anak isteri. Tawakal sungguh cari rizki. Dan pergi ke laut menempah badai yang begitu bahaya. Untuk mencari rizki. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau saya dengar cerita, saya kata, ya Allah, dia kata, Asma, bukan senang tak macam orang hari ni cari rizki tempah maut. Bergeluman dengan susah payah apa semua. Memang dari segi rehat tu seminggu kadang tak rehat, balik sekejap jumpa anak, pergi balik. Tetapi bila ku tinggalkan Mek, pesan dekat Mek, saya cari rizki yang halal untuk ahli keluarga. Kamu didik anak baik-baik. Subhanallah. Maksudnya seorang suami ni kan, dia tahu tanggungjawab dia cari rizki, nafkah untuk anak isteri dengan cara yang barakah. Dan saya lihat antara kehebatan bapa mertua saya ni, bagaimana dia nak cari barakah dalam rizki. Dia kata satu hari, dia kata ada peluang untuk buat kapal sendiri. Dia melalui satu pinjaman peribadi. Pinjaman kerajaan yang beri masa tu. Lalu dibuatlah pinjaman RM12,000.
Lepas tu bolehlah bina kapal sendiri. Jadi dia milik kapal sendiri, dia jadi tekong. Jadi masa tu dia kata rezeki banyak, rezeki melimpah ruah. Aku kata, Alhamdulillah. Banyak masa tu boleh rasa senang. Tapi isunya dia kata, ku cuba sedaya upaya untuk bayar hutang cepat. Tapi masa tu bukan Islamic banking lagi. 30 tahun lepas mana ada Islamic banking lagi. Dia kata bayar, bunga tinggi. Bayar bunga. Dah bayar banyak-banyak, tiba-tiba hutang RM12,000 jadi RM20,000. Dia kata, macam mana nak buat? Hidup tak boleh berhutang, memang tak tenang. Apa yang ku buat ketika tu, dia kata, walaupun dapat duit ni, sebab kapal sendiri, ada pekerja sendiri, siapa tak nak kan jadi tokek. Tapi dia kata, sebab fikirkan hutang, dia jual bot tu. Dia jual kapal tu, dia jual bot tu. Sebab fikirkan untung memang nak teruskan. Tapi fikirkan hutang, jual bot, duit yang ada, semua bayar, tutup. Sebab apa? Betapa dia faham tentang erti cari rezeki yang barakah. Tapi kita hari ni apa? Bila kerja, naik gaji nampak peluang boleh tambah hutang. Bila naik gaji nampak peluang boleh upgrade rumah. Bila kerja nampak peluang boleh upgrade kereta. Bila kerja sekian-sekian, orang kita hari ini menjadikan hidup berhutang itu satu kebiasaan. Sedangkan dari sudut pandangan agama, dari sudut pandangan Allah, hutang itu satu bentuk penghinaan. Satu benda yang hina. Sebab itu hukum berhutang ni ada. Ada peringkat haram, ada peringkat harus, ada peringkat makruh. Kalau berhutang kepada yang perlu, itu wajiblah. Kalau tak berhutang, tak boleh nak teruskan hidup. Tak boleh nak survive, tak boleh nak tanggung anak bini. Tapi kalau berhutang hari ini, ramai di kalangan kita yang berhutang dalam keadaan makruh. Tidak disukai oleh Allah. Sebab apa? Berhutang bukan keperluan, kehendak. Kalau ikut kadar keperluan, tak perlu dah berhutang. Boleh je hidup keadaan macam ni, begini. Tapi kerana gaya hidup yang mewah. Kerana ini, lambat selesai hutang. Dan menambah hutang sebab mengikut gaya hidup sekian-sekian. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Nabi SAW sebut apa? Seseorang itu, dia dengan hutang ibarat dibelenggu leher dia. Tapi tak nampaklah kita ni. Kalau nampak ni semua tak bergaya ni. Kalau kat leher tu keluar rumah ada 300,000 lagi. Kereta ada, hutang peribadi ada ni. Lepas tu lagi banyak hutang, lagi besar leher tu melenggu. Tak ada kita nak bergaya. Ni boleh bergaya jalan kan. Jalan bergaya apa semua pada hutang. Banyak, terlalu banyak. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey. Subhanallah, itu satu ceritalah bagaimana perjuangan. Dan banyak lagi saya dengar cerita daripada bapa mertua. Saya belajar tentang bagaimana erti perjuangan seorang ayah, perjuangan seorang suami untuk membesarkan anak ada, tiba-tiba tak ingat, 8 orang. Betul kan cik suami? Masya Allah. Adik-beradik 8 orang. Lepas tu, yang saya kagum, Masya Allah, antaranya, walaupun rezeki banyak, dia kata rezeki banyak, dan masa tu sebenarnya dah mampu beli kereta. Kereta ni bila anak dah besar baru beli kereta. Dia kata sebenarnya dah mampu beli kereta. Tapi masa tu ku letak nombor 1 adalah pergi haji. Dah ada duit sekian. Orang kata belilah kereta. Anak ramai 8 orang. Memang tak ada kereta. Saya masa nikah dengan suami, Masya Allah, baru saja keluarga tu ada kereta dalam 2 tahun. Padahal dah mampu lama. Tapi ku kata nombor 1, pergi haji dulu. Tunaikan dulu rukun Islam. Sempurnakan rukun Islam dulu. Mek lah bila orang kampung tanya. Ku kata, bila orang kampung tanya, Mek, bapa tak beli kereta? Belilah kereta. Tapi Mek jawab, ku Yahya dia nak haji dulu. Subhanallah. Kumpul duit haji dulu. Tapi beza hari ni. Dapat cukup selit gaji. Hari ni 3 bulan kita boleh buat pinjaman. 3 bulan ke 4 bulan ke 5 bulan ke 6 bulan. Oh banyak tu. Okey, subhanallah. Bila dapat kerja, dapat si gaji cukup syarat untuk buat pinjaman, kereta keluar. Tak lama kumpul-kumpul kereta keluar. Jarang di kalangan kita yang letak haji dulu nombor 1. Baru beli kereta, baru beli rumah. Betul atau tidak? Ini hakikat yang berlaku. Kisah benar. Saya pernah dengar seorang hamba Allah ni dia pergi haji. Kemudian dia tengok ada ramai orang India yang muda-muda pergi haji. Lalu bila dia borak-borak, dia tanya orang India ni, kan, pemuda-pemuda India ni, macam mana kamu muda-muda dah boleh pergi haji? Lalu dia cerita, kami bila dapat kerja, pertama cukupkan keperluan untuk haji dulu. Jadi untuk beli rumah ke kereta, apa-apa keperluan yang lain, kehendak yang lain itu nombor yang selepas itulah bukan keutamaan. Dah selesai rukun Islam sempurna 5 baru lega.
Kita ni subhanallah wallahu alam. Kalau mati hari ni boleh jawab tak soalan tu? Rukun Islam yang kelima, kenapa kamu tak tunaikan haji? Lepas tu kita jawab, tak mampu. Tak tahulah jawab macam mana tu kan, dengan malaikat muka nangkir tu kan. Boleh jawab ke tidak, tak tahulah. Jawapan mampu ke tidak mampu bukan kita yang jawab, tetapi amalan apa yang kita lakukan sepanjang kita hidup. Mungkinlah jawab tak mampu, tapi kita akan dihisap secara detail. Betul ke tak mampu? Handbag banyak. Betul ke tak mampu? Beli tudung tak berhenti. Tupperware ada yang tak pakai lagi. Asyik berjalan sana sini, melancong, semua akan dihisap. Rupanya kita sebenarnya di kalangan yang mampu. Tapi kita melalaikan tanggungjawab rukun Islam yang kelima tu. Kita tak jadikan itu target utama. Orang yang betul-betul jadi target, tolak tepi dulu. Cukupkan dulu untuk daftar haji. Kita tahu daftar haji 1,300 kan? Basic daftar. Pasal dia kata, Ustazah, saya dah daftar, dapat tahun 60. Kita pun tahu kalau kita dah lengkap 10,000 basic, kita akan dah masuk dalam panggilan awal. Sebab itu saya jumpa ada ramai. Sepatutnya kami subhanallah tahun ini dipanggil panggilan haji. Kita tahu ramai orang muda kita dan kawan-kawan saya lebih muda pergi dah haji. Sebab apa? Dia terlebih dahulu masa dapat kerja dulu, dia kumpul dulu sampai cukup 10,000. Bila cukup 10,000, walaupun keluar masa daftar tahun 2060, tapi boleh jadi awal. Sangat awal jadi panggilan, kita panggil apa? Panggilan istimewa, bukan panggilan istimewa. Fast track lah maksudnya. Tapi kalau yang 1,300 tu je lah, dan dia bersedap hati dengan 1,300 tu lah, tunggu panggilan. Memang akan lambat. Dan insya-Allah siapa yang lengkapkan 10,000 contoh kan. Bahkan dibincangkan oleh alim ulama bagi orang yang istita'ah. Kan haji ni wajib bagi yang mampu, betul atau tidak? Wajib bagi yang mampu. Jadi bagi yang mampu, dia pergi dengan package. Contoh dia boleh bayar 20,000, 30,000 pergi dengan swasta. Dan dia memang ada simpanan tu. Dan dia memang mampu pun. Maka dia dah masuk golongan yang wajib haji. Dia dah tak boleh tunggu yang panggilan haji, orang panggil apa ni? Muasasah ni. Yang kita yang tak mampu ni, tunggulah yang 10,000 tu, tunggulah panggilan. Dan kalau cukup 10,000, insya-Allah cepat. Selepas cukup 10,000, mungkin 2 tahun dipanggil. Tapi masalah kita tak cuba cukupkan 10,000 tu. Kita selesa dengan 1,300 tu dan buat alasan saya dah daftar dah, tapi tahun 60. Berbeza dengan orang yang nekat sungguh-sungguh cukup. Berapa orang kawan saya lebih muda, cemburu pula. Dah pergi. Lepas tu bila kami mula kesedaran, kita kumpul-kumpul, biar cukup. Dan alhamdulillah memang cepat dipanggil. Dan bagi yang mampu pergi dengan sendiri, pergi dengan melalui jalan cepat, melalui package tu kan. Ada package bawah tabung haji pun ada 30,000. Wallahualam mungkin ada 20,000, mungkin ada 40,000. Maka dia di kalangan orang yang wajib dah haji. Kalau meninggal dunia dah keadaan dia dah wajib haji, dah keadaan dia mampu, na'udzubillah, dia tergolong di kalangan yang tidak menyempurnakan rukun Islam. 5 rukun Islam itu, 5 tolak 1 kosong ya. Bukan 5 tolak 1 jadi 4. Jadi kelima-lima rukun Islam ini perlu disempurnakan bagi orang Islam, baru dia betul-betul Islam. Masya Allah. Nak jadi betul-betul Muslim, kena sempurnakan 5 rukun Islam. Syahadah, salat, puasa, zakat, haji. Subhanallah, sempurna kita jadi orang Islam. Rasa lega. Bawa rasa lega. Tapi nak jadi orang beriman, orang mukmin, kena sempurnakan rukun iman. Sebab itu ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun iman ada yang 6 itu. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman pada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling susah kita nak beriman yang ke-6 tu, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku dalam hidup kita hari ini, ketetapan, ketentuan daripada Allah, dan Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Tapi bila berlaku keburukan, kita tak boleh nak, tak boleh nak, kita panggil apa? Bukan brain, kita tak, cannot brain. Macam itulah kan istilah kita. Bila berlaku keburukan, musibah, ujian, kita cannot brain. Kita tak boleh nak proses bahawa ini adalah yang terbaik untuk kita. Sebab apa? Kurangnya kita beriman dengan qada dan qadar Allah. Bahawasanya apa yang berlaku hari ini telah ditetapkan Allah sejak Lauh Mahfuz lagi. Dan apa yang berlaku kepada kita hari ini disebabkan diri kita sendiri. Itu firman Allah dalam Quran. Keburukan yang berlaku adalah kerana dirimu sendiri. Dan kebaikan itu adalah datangnya daripada Allah. Dan yang buruk itu adalah kerana apa yang kamu lakukan sendiri. Sebab itu orang bila berlaku sesuatu musibah ujian, sebelum dia menyalahkan orang lain,
Ini awak lah ni, ini. Dia akan muhasabah diri dia dulu. Ya Allah, apalah dosa yang aku buat, apalah ni, apalah kesilapan aku di manalah ni. Sebelum dia nak highlightkan kesilapan orang, kesilapan pasangan, kesilapan anak, dia akan kembali kepada dirinya dulu. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Okey, jadi hijrah kan, tajuk kita hijrah, membina syasiah yang unggul. Membina syasiah. Syasiah ni apa? Kecemerlangan. Syasiah kecemerlangan. Syasiah ni akhlak, perilaku, integriti, kalau kita sebut dalam bahasa moden, integriti kan. Tetapi dari sudut bahasa yang paling tepat, dari sudut pandangan Islam, integriti itu terkandung dalam perkataan amanah. Subhanallah. Orang yang amanah mesti kerjanya terbaik. Orang yang amanah mesti akhlaknya bagus. Sebab apa? Orang yang amanah, orang amanah ni asal perkataan apa? Ustaz ada amanah. Ustaz ada, Masya Allah. Ustazah pun ada depan saya ni. Nampak macam ustazah belakang ni. Ya, amanah asal perkataan amanah. InsyaAllah kalau kita faham konsep ini, kita dah boleh buat sedikit sebanyak perubahan. Amanah asal perkataan amanah. Amanah maksud apa? Yang kita sebut aman tu apa dia? Sejahtera, tenang. Betul? Amanah asal perkataan bahasa Arab yang kita sebut amanah, kerja kena amanah, asal perkataan bahasa Arab lah. Amanah asal perkataan pada amanah, ia jujur. Amanah, tenang, aman. Okey. Orang yang amanah, orang yang dengan kewujudan dia orang tenang. Faham ya? Orang yang amanah diberi tugas, bos pun tenang. Sebab apa? Bos ni tahu, kalau aku bagi dia tugas, tak payah tanya-tanya, memang kerja akan siap. Tapi seorang lagi pula, kalau beri tugas, kalau tak tanya, memang tak buat. Kalau tanya pun, mungkin lambat siap. Jadi, cuba fikir, kita adakah di kalangan orang yang amanah? Yang mana bila dia beri tugas, bos tak ada fikir-fikir risau-risau. Bos tahu, dia ni kalau dia beri tugas, sebelum due date dah hantar. Dia ni kalau dia beri tugas, dia mesti buat dengan terbaik. Kalau surat dia buat, tak payah cek sangat, sign je. Sebab tahu dia teliti. Tapi kalau yang ni pula, memang banyak merah, 2-3 kali surat baru lepas. Sebab apa saya cakap macam ni? Ini pengalaman saya dulu saya kerja kerjaan juga. Saya JAKIM 9 tahun. Subhanallah. Sebelum saya nak jadi pekerja yang amanah, saya melakukan banyak kesilapan. Pernah je pengarah gumpal surat saya, buang dalam tong sampah. Pernah. Saya pernah buat kertas kerja, kena baling buang tong sampah. Pernah. Maksud saya bukan saya cerita buruknya perangai pengarah, tidak. Saya tak sebut pengarah mana-mana. Saya bekerja dulu ada sampai 3 orang pengarah. Tapi saya suka dan saya belajar daripada tu dengan cepat. Bila kita ada cabaran, tekanan di tempat kerja, sebenarnya itu caranya Allah nak suruh kita belajar dengan cepat. Bukannya kita kerja kita kan, kita buat kertas kerja, kita rasa dah bagus dah, tak tidur malam buat kertas kerja. Kau main lagi rasa macam best ni, mesti kena puji ni. Tiba-tiba macam tu kena campak. Tak adanya lepas tu, ya Allah sedihnya, pengarah tak hargai kerja aku, ni. Aku dah buat ikhlas. Kalau betul ikhlas, kita tak akan kecewa. Kalau betul ikhlas, kita tahu Allah melihat usaha kita. Allah bukan melihat hasil. Kalau 3 kali kita kena buat kerja, 3 kali kita beri pahala. Jadi orang yang ikhlas, dia tak kisah dia dimarah, dia kenapa? Sebab dia tahu ini adalah proses Allah sedang membentuk diri kita. Lepas tu saya kata, okey, tak apa. Aku akan buat. Buat. Terbaik. Surat pun teliti betul-betul tengok. Okey, dah tak ada dah. Lepas tu, dilantik contoh jadi pengarah program. Kena marah. Subhanallah. Jadi pengarah program peringkat negeri. Bajet 500,000. Handle banyak. Wartawan handle tu program pula 2 minggu. 2 minggu ke 1 minggu. Dengan bos apa semua. Saya ingat ada satu program yang sangat besar. Saya pun tak tahu. Pengarah kata, okey Asma, kamu jadi pengarah. Padahal bukan saya dalam bidang tu. Saya bahagian lain tak ada kaitan dengan program tu. Tapi saya faham saya sedang dididik oleh Allah melalui pengarah ni. Tak balik. Suami jaga anak 2 minggu tak balik sebelum program. Balik malam pukul 11, pukul 12. Kadang gini-gini. Pengarah ikut suka hati panggil. Pukul 10 malam. Asma, sini. Oh, pergi ke tapak program kan gini-gini. Dia carnival macam tu lah. Lepas tu, Masya Allah. Kena marah gitu gini-gini. Buat sampai habis. Lepas tu, bila sampai habis. Dalam satu ucapan, pengarah kata, Ustazah Asma, ni bukan cerita apa, cerita pengalamannya. Aset jabatan, jaga dia, pegang dia. Oh, masa tu kan rasa macam tak pijak bumi. Sebenarnya bukan kita harap pujian macam tu.
Yang kita buat dalam proses itu adalah kita buat yang terbaik. Cuba, kena marah belajar, kena tegur. Jangan memilih-milih untuk cara dididik oleh Allah, nak cara lembut je. Nak cara happy-happy je. Nak cara baik-baik. Kadang-kadang Allah membentuk kita dengan cara yang keras. Melalui jumpa dengan orang yang keras. Kadang-kadang Allah mendidik kita untuk jadi orang pemaaf. Allah temukan kita apa? Dengan orang yang menyakitkan hati kita. Sebenarnya Allah sedang didik kita nak jadi orang yang pemaaf. Takkan tiba-tiba saya seorang yang pemaaf. Saya memang dilahirkan pemaaf. Kenapa? Awak maafkan siapa? Tak ada siapa-siapa. Saya maafkan semua orang. Ada orang buat awak sakit. Tak ada orang sakit hati tapi saya maafkan. Dia tak akan jadi pemaaf tu bergolek macam tu. Kecuali apabila kita telah diuji oleh Allah, sentiasa dilatih oleh Allah, bertemu je dengan orang yang menyakitkan hati kita. Bertemu je dengan orang yang umpat, mengata, mengeji kita di belakang. Jumpa je orang backstabber, orang yang tikam belakang. Nah, selagi itu kita sentiasa perlu menang dalam ujian itu. Sentiasa jadi orang yang memaafkan. Sehingga kita mati dalam perjuangan menjadi seorang yang pemaaf. Allahu Akbar, subhanallah. Sebab itu orang yang faham bahawa hidup adalah satu perjuangan untuk dapat redha Allah, sebagaimana hadis Nabi SAW dalam buku ni. Saya rasa ada beberapa orang tadi ada buku ni. Cuba kita buka muka surat buku Sahabat Dunia Akhirat. Walaupun saya baca hadis yang sama, ulang-ulang hadis yang sama, tapi supaya bila kita baca kerap kali ni, kita boleh memasak keimanan kita ni, pasak benda ni. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Tu dia, tak jumpa tu. Okey. Cuba buka muka surat 37. Muka surat 37. Ada yang beli kan tadi buku ni? Ini subhanallah, kalau ikut staf semua berapa orang? 500 lebih. Ya, satu bangunan ni semua. Cuma yang hadir ni dan diorang tengok secara live. Macam tu. Okey, kalau ikutkan staf ni 500 lebih, habis buku kami kat bawah tu. Jadi yang ada tu kan post dalam grup. Tiba-tiba menjual kan. Setiap pembelian sangat membantu kerja dakwah kami ya. Kami ada NGO, memang jualan ni untuk menggerakkan NGO, kerja dakwah dan sebagainya. Jadi insya-Allah mungkin ada di kalangan kita yang boleh buatlah, sebab yang depan saya ni ada 20,000 orang je ni. Okey, sebenarnya 20 orang ya, tuan-tuan puan-puan, masya-Allah. Ada 3K yang tengok. Allahu Akbar, masya-Allah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi SAW. Inna izamal jazai ma'izamil bala'i wa inna allaha iza ahabba qawman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Yang bermaksud sesungguhnya besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala jika mencintai suatu kaum maka dia akan mengujinya. Barang siapa yang redha akan ujian itu maka baginya redha Allah. Dan barang siapa yang marah benci terhadap ujian tersebut maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Hadis ini kerap kali saya ulang supaya pasak dalam hati kita apa yang Allah sebut. Apabila Allah mencintai seseorang itu, mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Dan apabila dia redha dengan ujian Allah, maka dia dapat redha Allah. Dan barang siapa yang murka ataupun marah dengan ujian Allah tu, memang kita bukan marah, ya Allah kenapa diuji macam ni? Bukan kita marah pada Allah direct. Ya Allah takkanlah macam ni kot. Tak ada kan? Kita takkan marah Allah direct. Tetapi kita marah kepada bahan ataupun perantaraan ujian tu. Kita kadang diuji dengan kawan-kawan sekerja, kadang diuji dengan bos, kadang diuji dengan suami, kadang diuji dengan isteri, kadang diuji dengan anak. Diujilah dengan tengah bawa kereta, tiba-tiba orang tu break mengejut ke, masuk tak bagi simpang ke. Semua tu perantaraan ujian Allah. Ketika itu, adakah kita mampu untuk rasional bahawa melihat mereka itu adalah perantaraan Allah? Allah sedang melihat aku redha ataupun aku marah? Kalau aku redha, maka aku dapat redha Allah. Tapi kalau aku marah ujian tersebut ataupun orang yang jadi perantaraan, maka kita juga dapat kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, masya-Allah. Perkara ni kalau kita boleh proses, kita boleh kawal apa yang berlaku, insya-Allah kita akan jadi orang yang tenang, kita cepat kawal emosi kita. Tapi kalau kita rasa kawan kita tu lah yang menguji kita, sebab itu kita marah, kita tak boleh nak maafkan. Kau lah yang menyebabkan aku macam ni. Sebab engkau lah. Engkau dulu aku tolong, sekarang kau dah senang, kau dah lupakan aku. Seolahnya kita nampak dia. Kita tak nampak yang sedang menguji kita adalah Allah. Melalui buruknya perangai kawan kita ni. Sebab itu kalau kita jumpa orang yang menguji-uji kita ni kan, kita kesian sebenarnya.
kesiannya dia jadi pantaran Allah. Aku dapat pahala sabar. Saya nak cerita kisah Ibrahim bin Adham. Kisah Ibrahim bin Adham, seorang wali Allah. Ibrahim bin Adham, seorang alim ulama juga. Diceritakan Ibrahim bin Adham ni, saya daripada kecil dulu dengar cerita pasal Ibrahim bin Adham. Saya ingat masa kecil-kecil sebab mak ayah suka beli buku-buku para alim ulama, suka beli buku sahabat-sahabat Nabi. Dan memang ada satu buku tentang Ibrahim bin Adham. Wallahualam, saya macam suka sangat pada Ibrahim. Memanglah suka, kita pun sukalah alim ulama kan. Suami saya pun tak cemburu lah, walaupun Ibrahim Adham tu lelaki kan. Tapi alim ulama. Masya Allah. Ini ahli sufi ada lama meninggal, salafus salih kan. Boleh cari cerita Ibrahim bin Adham. Subhanallah, Allahu Akbar. Dia dikatakan anak raja. Ada juga yang kata dia adalah anak pembesar. Maksudnya dia anak bangsawan daripada istana macam tu lah. Ada pendek cerita dia keluar pada istana, dia jadi ahli sufi, dia jadi wali Allah, dia jadi orang soleh, dia jadi alim ulama, Masya Allah. Zaman dulu bukan zaman sekarang ada gambar snap viral, ini muka Ibrahim bin Adham. Tak ada, orang tak kenal. Orang tahu nama je lah kan. Masya Allah. Ceritanya ni dalam kitab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari, Masya Allah, Ibrahim bin Adham ni dia berada di satu tempat. Kemudian adalah pemuda-pemuda dikatakan macam pengawal istana berkuda. Dengan bergaya kan pengawal istana berkuda apa semua. Dia melalui di tepi Ibrahim bin Adham dan kita tahu itu Ibrahim bin Adham. Zaman tu kan bukan ada, tak boleh nak dikenali. Lepas tu pengawal istana ni tanya, di mana pasar? Kemudian Ibrahim bin Adham tunjuk di sana. Tapi dia tunjuk apa tahu? Dia tunjuk kubur. Dia bukan tunjuk pasar. Lepas tu pemuda ni pun marah lagi, tanya, tunjukkan aku pasar, macam tu lah. Tapi dia tunjuk kubur juga. Akhirnya pengawal istana ni pun melibas dia. Maksudnya pukul dia. Mungkin dengan cemeti ke, dia adalah alat pengawal istana kan sekarang. Pukul. Dan setiap kali pukul, Ibrahim bin Adham ni sebut apa? Ya Allah, ampunilah dia. Pukul, Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Itu je. Kemudian seterusnya adalah orang-orang yang melihat. Mungkin selepas tu ada orang melihat ceritanya. Ada orang yang lihat. Kemudian dikata ini Ibrahim bin Adham. Terus dia orang turun minta maaf. Tak tahu kamu Ibrahim bin Adham sekian-sekian. Subhanallah. Lalu ditanya, kenapa setiap kali kami memukulmu, aku pukul kamu, memukul dan lalu kamu mengucapkan ampunilah, doakan kebaikan untuk saya sedangkan saya sedang menzalimi kamu. Lalu dia menjawab, sesungguhnya ketika kamu memukulku tanpa sebab kamu telah menzalimiku dan aku sabar, aku dapat pahala. Tetapi dalam masa yang sama kerana engkau menzalimiku, engkau mendapat dosa. Maka aku mohonkan keampunan untukmu. Dan aku tidak bahagia untuk mendapat satu kebaikan daripada Allah melalui jalan saudaraku mendapat keburukan daripada Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Faham kan? Ayat kita kadang macam ni ayat kita. Sabarlah. InsyaAllah kau dapat pahala banyak. Biar Allah yang membalasnya. Macam tu kan. Biar dia di padang mahsyar esok-esok. Allah lah yang maha membalasnya. Bagi orang yang mukmin, dia tidak mahu dapat satu kebaikan daripada Allah melalui jalan saudaranya mendapat keburukan. Faham tak? Ini orang yang penuh rasa cinta, orang yang penuh ni. Tak ada. Esok mangkat-rangkak lah. Ayat tu janganlah diguna. Takut kita yang merangkak. Kalau kita nak orang merangkak ke kita, takut kita yang akan merangkak pada orang. Ayat ni ayat orang yang sombong. Ayat seolahnya dia rasa dia jamin orang yang akan merangkak untuk minta maaf dengan dia. Lepas dia buat keburukan maksiat dia buat pula di FB, lepas orang cemuh pula berjemaah. Terima kasih kepada orang yang hina, yang caci maki aku. Esok korang merangkaklah minta maaf dengan aku. Subhanallah, Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Saya nak sebut orang yang melakukan maksiat secara sembunyi memang dahsyat. Tetapi hari ini orang buat maksiat secara terbuka dan dia bangga dengan maksiatnya. Kemudian bila dia kecaci, dia dikecam, apa berlaku? Dia pula cakap begitu. Sebenarnya, orang yang buat sesuatu di media sosial memang minta dikecam. Buat sesuatu yang kita panggil viral, benda yang pelik, lalu dia dikecam, dia dapat dosa berganda-ganda. Dia menjadi punca orang melakukan ghibah. Dia menjadi punca orang melakukan caci maki, orang keji dan sebagainya. Dia jadi penyebab keburukan. Jangan sedap-sedap dia nak kumpul pahala melalui jalan tersebut.
Ini kefahaman yang perlu dibetulkan. Contoh kan, subhanallah. Satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak ingat matan dia, mohon maaf. Barang siapa yang menganjurkan suatu kebaikan, ia akan mendapat pahala yang sama. Maksud kalau orang buat, dia anjur kebaikan, orang ramai buat juga. Sebab dia yang memulakan, dia dapat pahala seramai mana orang buat. Tapi Nabi kata siapa yang menganjurkan suatu keburukan, dia akan mendapat dosa yang sama sebagaimana orang yang mengikuti dia sebab asbab dia. Subhanallah, Allahu Akbar. Semalam ada seorang artis ni, dia mesej saya tak sebutlah nama artis mana ya. Dia mesej saya begini-begini, lepas tu dia bagi gambar beberapa orang artis yang lain. Dia kata Ustazah kena usaha keras sikit untuk dakwah ni. Saya doakan Ustazah kuat, lepas tu dia nak bantu saya. Sebab dia kata dah berapa orang dah makin ramai artis yang memperkenalkan tudung yang tak patuh syariah. Lepas tu dia tunjuk ada gambar satu artis ni, dia pakai scarf je. Tudung memang cantik lah, lilit tapi leher semua nampak. Dia kata Ustazah, fashion artis ni dah ramai dah follower dia ikut. Yang dulu asalnya follower pakai elok tutup leher, dah buka juga. Sebab bila dah fanatik follower, orang muda pula. Dulu kebanyakan orang muda yang sekolah menengah, orang Islam kita kebanyakan pakai tudung memang tutup leher. Mana ada tudung sekolah yang nampak leher. Dan kebanyakannya tak ada tudung sekolah setakat ni, semua tutup dada. Tapi bila dah habis sekolah menengah, macam mana pakaian anak muda kita hari ini? Subhanallah. Dan mereka terpengaruh dengan apa? Terpengaruh dengan ikon-ikon yang mereka ikut. Lepas tu artis ni kata, Ustazah, saya akan aturkan Ustazah untuk jumpa dengan artis ni. Dan insya-Allah harap-harap dia boleh terima teguran Ustazah. Sebab saya dah bimbang, saya tengok dah ramai follower dia mula pakai yang scarf saja. Scarf saja. Leher ni bukan cover-cover, bukan. Kalau ada tu yang pakai cover leher, jadi nampaklah sikit rahang ni, ataupun keluarkan cuping, keluarkan ni. Maksudnya okeylah, itu pun tak patuh syariah. Tapi yang saya tengok semalam, sebab kita jarang tengok Instagram, betul-betul tutup ni je, memang macam ni leher apa semua. Saya kata, ini bukan tudung, ini bukan hijab. Ya tu, ya Ustazah, saya harap Ustazah dapat cepat, sebab saya dah tengok ramai yang ni, kita sebenarnya nak kembalikan orang berhijab secara lebih baik. Tapi sekarang sebab ramainya artis yang boleh lihat dengan cara tu dia boleh jual produk. Dapat sedar dia telah mewujudkan masuk ramainya follower yang buka aurat. Na'udzubillah min zalik. Dia kata saya dah nasihatkan dia. Dia cakap saya Ayu. I dah nasihatkan dia. Oh, dengan Ustazah pun Ayu kan. Nanti Ustazah, nanti I akan temukan dia dengan you. Nanti insya-Allah dia boleh dengar apa nasihat you. Macam tu. Dengan artis saya Ayu lah. Tu je saya pandai. Okey, subhanallah. Jadi masya-Allah muslimin muslimat sekalian, bila kita sebut kembali kepada amanah tadi tu, orang yang amanah dia akan beri ketenangan kepada orang lain. Seorang suami yang amanah, dia akan menenangkan isteri. Bila suami dia keluar kerja, isteri tenang-tenang saja. Dia tahu suami dia amanah. Suami dia akan jaga pergaulan. Suami dia akan kerja betul-betul. Suami dia tak akan menyeleweng. Menyeleweng. Tak akan khianat. Contohlah. Wallahualam. Sama juga isteri yang amanah, suami tenang je. Suami tak ada ragu-ragu. Tak adalah sikit-sikit nak telefon. Assalamualaikum. Buat video call. Okey. Sekarang tunjuk dekat mana. Kena siasat selalu. Sekarang pusing telefon. Oh, suruh pusing pula. Takut duduk kat mana-mana. Okey, dah ya bang. Selamat. Tapi bagi seorang suami yang amanah, isteri tenang. Tak perlu siasat. Tak perlu pasang CCTV. Tak perlu selalu buat video call. Sebab suami yang amanah ada sifat amanah, dia akan beri ketenangan. Sebab itu kisah Nabi SAW diberi gelaran apa? Al-Amin. Apa maksud Al-Amin? Orang yang amanah. Kita tahu kan, julukan Nabi Muhammad ini dapat ketika zaman Nabi umur berapa? Umur Nabi remaja lagi. Bukan masa ni Nabi dah diangkat jadi Nabi, tidak. Tapi ketika zaman pemuda remaja umur belasan tahun, penduduk Makkah memanggil Nabi Muhammad itu dengan gelaran Al-Amin. Pernah dengar kisah yang berlakunya banjir besar, kemudian Hajarul Aswad tu jatuh. Kemudian bergaduhlah beberapa kabilah. Kabilah bangsa Arab ni dia bukan main-main. Dia boleh bunuh-membunuh sesama dia. Betapa kuatnya dia dengan mempertahankan kabilah masing-masing. Masing-masing mempertahankan. Kabilah aku paling layak untuk letak Hajarul Aswad. Bila dah banjir besar berlaku, Hajarul Aswad tercabut daripada tempatnya, masing-masing bergaduh. Akhirnya mereka kata, baiklah,
Kita buat macam ni. Orang yang pertama esok masuk ke dalam kawasan Kaabah ini, dia yang akan menentukan siapa yang akan meletakkan di kanan kita, yang akan berhak meletakkan Hajarul Aswad. Akhirnya mereka setuju nak buat macam tu. Tunggu. Pagi besok, orang yang pertama selepas mungkin sebelum subuh ke wallahualam, tengok Nabi Muhammad yang masuk dulu. Masa ni masih remaja lagi. Semua rasa tenang. Sebab itu orang amanah ni mendatangkan ketenangan kepada orang lain. Semua rasa tenang. Masuk Muhammad, settle masalah. Kalau masuk orang lain, mungkin masing-masing akan rasa susah hati. Sebab dia tahu Nabi Muhammad SAW walaupun belum jadi Nabi, masih lagi pemuda masa itu, tetapi dia adalah seorang yang amanah. Lalu apa yang Nabi Muhammad buat? Dia bentangkan serban ataupun kain, kemudian dia letak Hajarul Aswad di tengah-tengah, dan dia minta setiap kabilah yang bergada tu pegang di hujung kain. Jadi sama-sama semua dapat kelebihan mengangkat Hajarul Aswad. Semua angkat sama-sama, kemudian Nabi Muhammad yang meletakkannya. Masya Allah. Pernah dengar kisah bagaimana Rasulullah ketika nak melakukan hijrah, Rasulullah panggil Sayyidina Ali. Rasulullah pesan apa? Harta ini milik si fulan, harta ni milik si fulan, harta ni milik si fulan. Sebab apa? Sebab orang musyrik Mekah ketika itu pun, orang kafir, bukan orang Islam ni, bila nak tinggalkan harta yang berharga, dia tinggalkan di rumah siapa? Di rumah Rasulullah SAW. Itu tempat paling selamat. Masya Allah, tempat paling selamat. Tinggal harta rumah Rasulullah, rumah Muhammad, tenang je, boleh tidur lena. Kalau tinggal rumah orang lain, belum tentu selamat. Sebab orang yang amanah, dia akan datangkan ketenangan kepada orang lain. Orang tak perlu risau, orang tak perlu fikir. Masya Allah. Sekarang puan-puan ada duit banyak semua ni kan, tak beli buku, jagalah. Duit banyak, simpan kat mana? Simpan dekat bank. Balik rumah tidur lena tak? Lena lah. Ke selepas simpan duit dalam bank, pesan pula bank, tolong jaga duit saya elok ya. Lalu je ke bank, tolong jaga. Bank ingat tu, tak ada masuk, tak fikir dah kita. 20,000 ke 40,000 ke 1,000. Saya nak tanya, kalau 10,000 letak bawah bantal, tenang tak? Tak percaya pada siapa? Tiba-tiba rasa macam pencuri nak datang. Kalau ada 10,000 tinggal kat suami, boleh percaya tak? Kejap telefon, bang, letak mana 10,000 tu? Ada dah poket saya. Lepas sejam, bang, poket awak tu dalam tak? Dalam. Tak lama. Bang, kalau awak duduk, terkeluar tak duit tu? Tanya. Saya dah letak dah bawah meja. Bawah meja? Kau boleh letak bawah meja? 10,000 tu. Kok ada orang buka? Tak ada. Awak kunci tak? Punyalah tak tenang maksud kita. Tapi kalaulah contohnya suami tu memang kita tahu amanah, dia memang ni, kita dah pesan petang kot dia nak masuk duit 10,000 contoh, kita tak fikir-fikir dah. Masya Allah. Kita sendiri pun tak percaya pada diri kita. 10,000 tu kejap je habis, tiba-tiba beli tu, tiba-tiba beli ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi bila sebut integriti, sebut amanah, seorang ibu yang amanah, isteri yang solehah yang amanah, suami nak tinggal kerja, dia tak risau. Tak ada kejap telefon. Yang, ya bang, ada apa? Awak dah semayang belum? Anak-anak dah semayang? Budak-budak ngaji Quran tak? Budak-budak tu macam mana? Seorang isteri yang amanah, dia akan bawa ketenangan kepada suami. Suami tahu kalau dia kerja outstation, dia tinggalkan anak-anak dengan isteri, dia tahu isteri dia akan jaga anak dengan baik. Tapi kalau dia tahu isteri itu culas, suka main handset, asyik duduk Instagram, asyik duduk buat mulut muncung, asyik buat TikTok, yang ni suami rasa bimbang. Yang saya tengok awak baru je buat TikTok tu, anak-anak dah makan belum? Yang saya nampak awak duduk update panjang post tu, budak-budak dah ngaji belum? Yang awak ni budak-budak makan tak? Dia orang makan sekarang duduk kat mana? Dia orang main kat luar. Kat luar? Siapa tengok? Contoh. Ini isteri yang tak amanah, suami rasa gelisah tempat kerja. Sebab dia tahu isteri dia bukanlah orang yang amanah, tak boleh bila tempat kerja, balik mungkin ada benda yang tak settle. Balik mungkin anaknya lapar, bila tanya semayang belum semayang, waktu dah nak habis. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi saya nak tanya soalan tu pada diri sendiri. Adakah kita orang yang amanah, yang memberi ketenangan kepada semua orang? Kepada bos kita, kepada rakan sekerja kita. Dan orang yang beri ketenangan, dia amanah dengan apa? Dengan panca indera yang Allah beri. Orang yang amanah, lidah dia tak akan menyakiti hati orang lain. Sebab dia tahu lidah dia bukan dia punya, Allah punya. Allah akan catat semua apa yang dicatat oleh lidah dan akan dihisap. Sebab itu ada orang yang sebut begini, dah mulut aku, kok aku nak cakap apa? Dah kaki aku, kok aku nak pergi mana?
Dah tangan aku, telefon aku, ikut aku nak tulis. Dah page aku kot. Ikut aku nak tulis apa? FB aku. Ikut akulah. Kau tak puas hati, kau jangan komen. Kat dunia semua boleh cakap ikut itunya aku punya, ikut aku punya. Duit aku, ikut aku nak beli apa? Sedap-sedap cakap aku membazir. Duit aku kan, duit kau, aku yang kerja. Ayat tu kan. Masya Allah. Dah suami aku, ikut akulah. Kau nak ambil gambar macam mana suami aku? Kan suami kau. Kan? Dah anak aku, ikut aku nak suruh dia buat apa? Allahu Akbar. Kita lupa nama Allah yang Malik, Allah yang Maha memiliki. Setelah kita mati, baru kita tahu apa yang milik kita sebenarnya. Allah berfirman dalam surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari yang mulut itu akan ditutup, yang menjawab mulut je kat dunia ni. Dan akan berkata-katalah, tangan akan berkata, kaki akan berkata. Dan firman Allah yang lain, akan berkata, kulit pun akan berkata. Kat dunia mulut boleh jawab. Masya Allah. Dah duit aku, ikut aku lah nak beli apa? Aku nak beli barang kemas ke ni. Bila masuk dalam kubur, setiap harta akan dihisap oleh Allah. Yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Akan dihisap oleh Allah sebab pemilikan kita hanya sementara. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini pernah memiliki apa-apa harta kecuali harta itu berpindah milik sahaja. Qarun kaya macam mana? Dia punya, kita tahu Qarun ni, dia punya gudang begitu besar, semua dibina dengan emas, dia punya pintu gudang pun dengan emas. Bahkan diceritakan kunci gudang dia ni perlu diangkat oleh 8 orang ke, lelaki yang gagah perkasa. Nak kata, tak boleh bayanglah besar mana dia punya gudang. Pintu dia besar mana. Kunci kita kan jari gini je kan, kunci kita. Perlu diangkat, tak tahu besar mana kunci tu, perlu diangkat dengan berapa orang lelaki yang perkasa untuk buka gudang tu. Subhanallah. Harta hanya berpindah milik sampai kiamat. Yang kita sebut ni kereta saya ni rumah saya ni anak saya. Lepas mati, suami kita jadi suami orang lain pula ke? InsyaAllah. Wallahualam. Lepas kita mati, kita dah tak ada suami dah dalam kubur tu. Lepas kita mati, yang kita sebut, sedih pula kan? Janganlah sedih. Lepas mati kita tak sedih lah kalau suami nikah lain pun. Sebelum mati je terbayang sedih, terpengaruh dengan sinetron kan? Subhanallah, Allahu Akbar. Lepas kita mati, yang kita kata rumah tu, ni rumah saya. Bukan kata tak boleh, mengaku boleh. Tapi kita kena faham konsep ni. Yang kita kata kereta kita tu, lepas mati, pindah milik nama orang terus. Mula mungkin pindah milik nama suami. Lepas tu suami mati, pindah milik nama orang lain pula. Rumah tu pun pindah milik pada anak. Anak mati, pada cucu pula. Kok bergaduh-bergaduh jual duit ni. Maksudnya tak pernah dimiliki pun oleh sesiapa dunia ini. Tak pernah dimiliki. Melainkan berpindah tangan ke tangan saja. Sebab itu orang yang faham konsep ini, dia tak akan sebut, ikut aku lah, mata aku nak tengok apa. Dia faham bahawasanya setiap pandangan matanya akan dihisap oleh Allah. Jadi dia akan tengok mengikut apa yang Allah nak. Dia akan jaga daripada melihat maksiat. Mulut dia, lidah ni dia tahu sedang dicatat oleh Allah akan dihisap. Jadi dia jaga apa yang keluar. Ini orang yang amanah. Dia amanah dengan pinjaman yang Allah beri. Dia amanah dengan anggota badan dia. Allah beri kaki, amanahnya untuk apa? Allah beri tangan, amanahnya untuk apa? Allah beri telinga, amanahnya untuk apa? Sebab itu orang yang amanah, dia akan beri ketenangan kepada semua orang. Ada orang bila dia datang, sudah dia dah datang. Bila dia datang je orang semua ketakutan. Bila kita balik je anak-anak berlari masuk almari. Mak dah balik. Ketakutan. Sebab apa? Kepulangan kita tu bukan bagi kebahagiaan atau beri ketenangan. Tetapi sebab apa? Kita bukan mungkin ibu yang penyayang, mungkin ibu yang kasar, mungkin kalau balik je cari masalah. Bila balik je buka pintu. Ni kenapa ni? Tiba-tiba. Kan pejabat kami lembut. Kan pejabat lain. Kan subhanallah. Cik ada apa? Lembut je. Bos kata saya nak file saya. Boleh cik? Boleh sekejap ya? Dah bawa ni ya cik, filenya ada apa-apa lagi ke? Dengan bos lembut. Tu suami orang lain tu. Balik rumah buka je. Amboi awak di atas sofa. Tak rasa nak nolong apa-apa ke? Awak tak nampak ke kat kaki tu ada mainan? Terusau. Masya Allah. Kepulangannya tu meresahkan seluruh isi rumah. Masya Allah. Apa salahnya? Kita balik tunjukkan kasih sayang dulu. Salam dulu, peluk dulu, cium dulu. Yang tu dulu nombor 1. Lepas tu barulah nak tegur, nak apa semua-semua ni. Sebab kau dah start dengan permulaan tegur, marah-marah, agak-agak macam mana? Sampai tidur macam tu. Tapi mula dulu gini-gini, lepas tu okey kita kemas sama-sama, okey gini-gini.
Kalau kita starting tu tenang, insyaAllah akan tenang sampai tidur. Starting tu memang dah guruh gempita, gegak gempita, memang sampai tidur lah macam tu. Masya Allah, Allah Akbar. Saya cakap berdasarkan pengalaman peribadi. Belajar daripada kesilapan kita. Belajar. Bila kita tengok, ya Allah, kenapalah hilang sabar, kenapalah marah-marah. Lepas tu esok kita ubah. Kalau malam tu tidur dengan keadaan bebe anak, pagi esok mulakanlah. Salam, cakap sayang, cium pipi kan. Doakan dia. Lepas tu suruh anak-anak. Saya selalu melihat anak orang lain bukan untuk apa, untuk saya belajar. Kadang-kadang saya duduk kat galeri kan. Kalau senang, jemputlah ke Senawang, ada galeri Ustazah Asma. Selalu ibu lah masuk dalam galeri, bapa duduk lepak kat tepi tu. Orang lelaki kan dia teman isi dia membeli belahan. Dia tahulah dia cakap apa sesama lelaki kan. Tapi biasa dia tak akan ngumpat isi dia lah. Dia akan cakap pasal bola ke apa kan. Lepas tu kan, yang isteri ni kan bawa anak-anak. Saya selalu tengok nampak anak-anak kecil yang saling berkasih sayang. Saya tengok ada contoh anak dia umur 7 tahun, ada adik 5 tahun. Kalau saya tengok yang keluarga yang penuh kasih sayang, boleh nampak dengan adik-beradik tu penuh kasih sayang. Maksudnya saya tengok si abang peluk adik, si abang pimpin adik, si kakak cium pipi adik, lepas tu pesan, walaupun kecil lagi dah nampak. Umur 6 tahun, umur 5 tahun, dia marah adik dia yang 3 tahun. No. Jangan sentuh. No, letak. Lepas tu dia peluk adik dia, dia cium. Saya kan tengok, ya Allah, kenapa anak ni penuh kasih sayang? Sebab mesti mak ayah dia penuh dengan kasih sayang. Kenapa anak ni sekecil ni boleh pandai tunjuk kasih sayang sama dia? Sebab ibu ayah. Lepas tu saya reflect diri saya. Anak-anak saya macam ni, tak rasa sama dia orang. Lepas tu bila balik, duduk muhasabah kasih sayang je lah. Lepas tu duduk latih. Ni cakap sayang ni. Yang ni balas balik cakap sayang ni. Untuk fokus dalam minggu ni, fokus supaya dia orang duk cakap sayang sesama dia. Lepas tu sebelum tidur sama perempuan, okey peluk. Lepas tu cakap Atikah sayang Sarah, Sarah sayang Atikah. Lepas tu sebab saya kata walaupun anak saya dah besar, belum terlambat saya nak nampak anak saya penuh kasih sayang macam tu. Sebab itu bila kita lihat kebaikan kepada orang lain, kita perlu cemburu. Cemburu untuk kita jadi baik macam tu juga. Bila kita tengok ada anak orang lain lembut, baik, kita pun fikir, anak aku macam ni tak? Bukannya balik, tadi mak tengok ada anak orang tu baik sangat. Berubahlah jadi baik macam tu. Bukan begitu caranya. Mesti bermula daripada kita. Dan setiap kali ada masalah dengan anak kita, Masya Allah, mesti kita kena banyak istighfar. Kita dulu banyak istighfar, ibu-ibu sekalian. Saya belajar benda ni daripada siapa? Kisah ibu yang hebat mendidik semua anaknya tahfiz. Ibu hebat, ibu Indonesia. Anak dia 8 orang ke 10 orang. Saya tak ingat lah. Boleh cari ikut internet lah. Dia ada video dia sebab orang temu ramah dia. Lepas tu dia ada tulisan-tulisan dia. Viral ni dah lama, berapa tahun dah. 3-4 tahun dah. Anak dia bukan semuanya sekolah tahfiz. Ada masuk sekolah biasa. Anak dia ada engineer, ada doktor. Tapi semua hafaz Quran 30 juzuk. Termasuklah ibu ayahnya, bukannya masuk sekolah tahfiz jadi tahfiz, tak. Tapi mereka keluarga yang banyak menumpukan masa untuk Al-Quran, hafaz Quran. Tapi kerja masing-masing hebat, masuk universiti apa semua. Lepas tu antara yang saya selalu ingat, dia cerita bila Allah uji dengan anak. Dia kata anak kami macam anak lain juga. Ada ketikanya ada buat salah, ada ketikanya sekian-sekian, ada ketikanya menyakiti hati kami, ada akhlak yang buruk, perlu dibetulkan. Tapi setiap kali kami diuji dengan anak, kami berdua akan salat taubat. Kami berdua akan memperbanyakkan istighfar. Kerana kami percaya apa yang berlaku terhadap anak itu datang daripada dosa kami sebagai ibu ayah. Bukannya ibu ayah yang soleh, yang beriman ni, bila anak buat perangai, dia muhasabah anak je. Itu kita, muhasabah anak je. Ni kenapa macam ni perangai ni, tak kesian dekat mak ke? Mak dah berdoa dah siang malam, kau tak berubah juga. Mak dah beli dah pil cerdik, kau tak cerdik juga. Kalau ikutkan pil ni, perangai jadi elok, kau tak juga. Kau bila nak berubah? Kalaulah ada suara yang nak sediakan kita, kau kena berubah dulu. Macam tu kan. Sebenarnya, Masya Allah, Allahu Akbar. Itu satu cerita. Saya nak cerita yang 3 hari lepas. Banyak cerita kan. Berkaitan dengan hijrah tak? Hijrah lah ni. Sebab cerita pasal akhlak je semua ni. Dan cerita-cerita dia bagi gambaran supaya kita mudah faham dan dapat inspirasi. Mungkinlah ibu tu terlalu hebatlah untuk kita ikut. Maksud saya, ibu yang didik anak hafaz Quran dan ni pun hafaz Quran, kita rasa, ya Allah, susahnya dia macam tu. Tapi kalau kita tak mampu solat taubat, boleh tak? Kalau anak kita buat masalah, anak kita menguji sabar kita, yang pertama, istighfar dulu.
Sebelum suruh anak tu istighfar, kita dulu. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, mana salah aku, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Lepas tu terus saja doa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Surah Al-Saffat ayat yang ke-100. Cuba jadikan ini rutin, ibu-ibu sekalian. Saya juga diuji juga dalam mendidik anak. Anak saya 7 orang. Ada tingkatan 2, ada darjah 6. Lepas tu yang saya sekolah rendah, lepas tu ada tadika, lepas tu ada yang kecil 2 orang kan, 3 tahun dengan 1 tahun. Ya Allah, anak ustazah ke, anak tak ustazah, anak penceramah ke, anak siapa ke, ya Allah, namanya kanak-kanak, dia diuji dengan sekeliling. Betul kan? Rakan sekolah apa semua. Masya Allah. Allahu Akbar. Bila kadang-kadang diuji tu dari sudut akhlak je sebenarnya. Susah contoh nak bangun pagi. Sebab kita nak latih, kalau kami buat sistem giliran, ada ketua setiap hari. Jadi hari Isnin siapa ketua, hari Selasa siapa ketua. Dia ketua harian nama dia. Banyak tugas ketua harian. Saya jenis buat macam tu, saya tak tahu ibu-ibu sekalian macam mana kalau anak ramai. Ketua harian ni banyak dia memastikan. Ketua ibadah ada berbeza pula. Ada ketua maksurah, ada ketua baca Quran, ada ketua salat, ada ketua zikir. Itu ibadah. Ketua kebersihan lain pula. Lepas tu ada ketua harian. Ketua harian dia perlu memastikan semua menjalankan tugas masing-masing. Masya Allah. Jadi ketua harian dia bermula dari awal pagi, dia kena pastikan seisi rumah bangun pukul 5 pagi. Jadi dia tukang jaga jam. Jam tu bunyi, ayah dia cari yang paling kuat lah tu. Tapi ada anak ni walaupun kuat mana pun guru repita tak bangun-bangun juga. Masya Allah. Jadi akan bangun bilik sebelah akan bangun. Macam tu kan. Tapi kita nak latih biar ada sifat kepimpinan. Sifat kepimpinan ini dilatih daripada rumah. Bukannya bila jadi pengawal dekat sekolah. Bukannya bila ada jawatan di sekolah. Tetapi sifat kepimpinan itu perlu dibina daripada rumah oleh ibu ayah sendiri. Bagi mereka tugas. Ada satu ketua harian. Harian ni dia yang bangun. Walaupun kita dah terkejut dah, kita tunggu juga dia kejutkan kita. Jadi peringkat awal memang susah. Tetapi ia mudah dengan apa? Dengan doa, ibu-ibu sekalian. Dengan doa. Sebab itu bila tengok anak kita yang susah nak bangun ni, bukan kejut dia bangun, tapi nak suruh dia dapat bangun sendiri tu. Nak dapat macam ni, kita tegur, kita kejut, bangunlah ni. Tengok adik-adik dah bangun, kamu tak bangun lagi gini-gini. Tetapi apa yang kita boleh buat, kekuatan kita adalah doa. Ya Allah, bila pegang, bila teringat je dia. Sebab harap apa? Harap dia ni berdisiplin dan boleh bangun tanpa orang kejut. Jadi bila teringat je dia, tutup mata, kadang pejam mata, Rabbi habli minas salihin, niatkan untuk dia. Ya Allah, jadikanlah dia anak yang soleh. Masuk anak yang soleh bukannya sebab baik dengan kita, tetapi baik dengan Allah. Kerana dia soleh, hamba Allah yang baik. Sebab itu kadang-kadang saya fikir apa, kalau Umi Abi meninggal, boleh tak bangun sendiri ni subuh ni? Bukannya kita nak anak kita bergantung kepada kita. Setiap pagi kita yang kejut. Dan bila kita latih benda tu, lama-lama Alhamdulillah pukul 5 dia orang bangun sendiri. Tanpa kita kejut. Tapi ikhtiar tu memang kena konsisten. Nak latih. Sebab anak adalah acuan kita. Kalau kita biasakan, kita yang kejut baru anak bangun, sampai habis sekolah macam tu lah dia. Lepas tu kita juga yang merungut. Kalau mak tak bangun, tak kejut, kau tak bangun lah. Kalau mak tak kejut sampai kiamat lah kau tidur. Ya tu kan. Sebab apa? Ayat itu kembali kepada kita. Kita sebenarnya latih tak anak kita bangun sendiri. Latihan itu perlunya disiplin, perlunya sabar, perlunya begini, perlunya motivasi. Niat ya malam ini kamu nak niat. Allah akan tolong. Niat esok kamu orang pertama bangun. Niat esok sekian-sekian. Niat esok ni. Ia pun, ya Allah, biarlah aku terkejut dengan jam yang ni. Sampai ketika dia berjaya. Lepas tu bagi hadiah. Bagi reward. Alhamdulillah, tanya dah boleh bangun sendiri. Masya Allah. Lepas tu dia pula kejutkan adik-adik. Sebab apa kita nak dapat pahala tu? Pahala apa? Kalau kamu kejutkan adik-beradik, kejutkan Umi Abi, kamu dapat pahala semua orang yang bangun kerana asbab kamu. Jadi benda ni kena ni. Kita kadang tengok ada di kalangan anak kita yang seorang bagus. Dan kita duk puji dia je. Tengok ni contoh dia bagus ni. Yang lain makin down. Kita kalau boleh nak anak kita semua bagus. Dan kita jadi bukan terima benchmark yang ni bagus, yang lain pun kena jadi macam dia. Bukannya asyik merendahkan yang lain. Tengok macam tu rajin, tengok macam tu bagus. Tugas seorang ibu ayah macam mana membaguskan, bagi motivasi kepada anak agar jadi bagus seperti yang kita tunjuk, yang kita katakan bagus itu. Masya Allah, Allahu Akbar. Banyak tak tugas kita ibu ayah? Banyak sebenarnya. Tapi kenapa kita belum laksanakan dengan betul-betul? Sebab kita ada satu sifat, malas.
Boleh tak kalau saya kata kita ni ada seorang ibu yang pemalas? Rasa tak nak ngaku kan? Saya selalu fikir, saya cakap pada diri saya. Saya kata kalau aku ni ibu yang rajin, anak-anak ni mesti dah habis berapa juzuk Al-Quran dah ni. Maksud rajin dengar, rajin hafal, rajin tasmik dia orang. Kalau aku ni ibu yang rajin, anak-anak saya ni mesti dah habis dah cerita kisah 25 orang Nabi. Bila tanya Nabi Ilyas, dah tahu cerita apa. Bila tanya Nabi Daud, dah tahu cerita apa. Kalau saya ni ibu yang rajin, mesti saya selalu cerita pasal kisah Nabi. Kalau saya ni ibu yang rajin, sebab nak kata masa tak ada, ada. Walaupun sibuk, ada. Sebab sempat je tengok TV, contoh kan. Sempat je tu. Sempat je tidur, sempat je. Kalau aku ni ibu yang rajin, mesti anak ni dah kenal 10 orang sahabat yang masuk syurga. Saya ada tulis tu, ada penyidik saya minta dia tulis cerita lengkapkan 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Sebab kita nak bagi anak kita gambaran ciri-ciri ahli syurga macam mana. Ini, apa dia? 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga oleh Rasulullah. Jadi kalau nak jadi ahli syurga, kena ikut cara hidup. Kalau tak dapat yang pertama, ambil yang kedua, dapat yang ni sikit. Jadi saya kata anak saya belum lagi kemas dari sudut pengetahuan-pengetahuan ni. Kalau saya ibu yang rajin, anak saya semua dah hafal at-tahiyat dengan terjemahan. Bila saya tasmik doa iftitah ataupun doa kunut, dia orang dah boleh baca dengan terjemahan kalau saya ibu yang rajin. Sebab itu untuk jadi hijrah syasiah, kekuatan kita antaranya doa. Doa ibu-ibu sekalian. Satu doa daripada Nabi SAW. Boleh carilah doa ni. Doa dan ni ada dalam surah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada sedih dan duka cita. Bukan kita kata tak boleh bersedih. Bersedih memang fitrah, boleh sedih. Dah benda sedih lah, takkan nak gelak pula kan? Gelak. Kenapa kau bahagia? Duit hilang. Dah duit hilang memang sedih lah. Tetapi kita yang tercela adalah sedih yang berlebihan. Sedih yang berlarutan, yang tenggelam dalam kesedihan. Sedih sekejap je lah, jangan layan sedih lama-lama. Bangkit balik, semangat balik. Jadi kita minta dengan Allah perlindungan daripada sedih dan duka cita. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mau perlindungan daripada lemah dan juga malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh, daripada pengecut dan juga bakhil. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dan aku mau perlindungan daripada bebanan hutang dan kekerasan, kezaliman manusia. Subhanallah, Allahu Akbar. Ajarkan diri kita, ajarkan anak-anak kita, Masya Allah. Allahu Akbar, Subhanallah. Kalau kita boleh hijrah diri kita, suka berdoa, tengok kehidupan kita, banyak sangat perubahan. Bila rasa hati dengan anak, Rabbi habli minas solih, Allah jadikanlah anakku anak yang soleh. Bila kita rasa kita ni malas, tak produktif, doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wa kasal. Ya Allah, aku mau perlindungan daripada sifat lemah dan malas. Lemah semangat. Ini dah ceramah semangat sikit ni, macam terbayang ni nak buat itu, nak buat ni. Balik ni. Keluar dah bilik ni kan dah ada semangat tu. Lemah semangat. Balik rumah, tak apalah, hidup macam ni pun okey. Tak payahlah susah. Balik rumah dah kembali pada asal. Rasa nak ubah diri tu, rasa. Saya pun mengalami masalah itu. Tetapi dengan doa boleh mengubah hidup kita. Lalu Allah beri kita semangat. Allah beri kita jadi rajin. Jadi ibu yang asyik fikir untuk anak, didik anak, subhanallah. Allahu Akbar, Masya Allah. Muslimin muslimat sekalian, 3 hari yang lepas. Ini hari apa? Hari ini hari Khamis, Rabu, Selasa, Isnin, hari Ahad. 4 hari yang lepas lah lebih kurang. Habis program kami, saya pergi ke satu restoran. Masa tu ada ku bapak mertua lah kan. Suami saya kat belakang, bila sebut ku je angkat muka. Dia rindu kat bapak dia tu. Kami nak tahan lagi. Duduk pujuk ku tu. Duduk lagi lah. Pergi dah hantar KL, pujuk lagi nak bawa balik Seremban. Seronok bila ada orang tua kat rumah sebenarnya. Sebab apa? Kita akan rasa macam sekejap nak letak doa dia. Ku doa ku. Buat pergi kedai, ku doa. Dia buat semayang hajat. Borak. Memang rasa macam seronok kalau. Tapi orang tua mana boleh duduk lama. Dia duduk bersut. Sampai dia kata dah lah berebut kunya. Sebab bila duduk kat rumah kami, adik-beradik perempuan dia pula nak datang ambil. Berebut ayah. Subhanallah, Allah Akbar. Saya kata sebab apa sampai pick up anak berebut ku. Berebut ni. Yang ni nak ambil, yang ni nak ambil. Kami kata tak nak bagi lagi macam tu kan. Dia kata syukur, alhamdulillah anak-anak macam ni. Tapi sebab apa? Keikhlasan seorang ayah yang mendidik anak, yang cari nafkah rezeki, tanpa sebut, tanpa ngungkit. Saya rasa itu kelebihan. Sebab
aku ni tak banyak cakap. Anak-anak berjaya, alhamdulillah, anak-anak baik, anak-anak bagus. Saya kata itulah keikhlasan seorang ibu ayah ini. Dia diuji, walaupun diuji dengan anak, tapi dia tak akan mengungkit kebaikan dia. Dia tak akan mengungkit. Ini memang luar biasa. Sebab itu kita ni akan diuji sebenarnya. Sekarang dah ngungkit dah. Kadang-kadang tu beg sekolah tu siapa beli? Contohlah kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah. Okey. Cerita ni 4 hari lepas. Masa tu ku pun ada ni. Kita habis program ni. Lepas tu pergilah satu kedai makan. Melayu Muslim kita. Masya Allah. Lepas tu masa kat kedai makan. Kami duduk meja ni. Kemudian 2 meja belakang saya. Adalah satu meja ni. Biasalah artis kan. Bila pergi kedai makan orang tengok tu kan. Ambil gambar lah. Lepas satu meja. Lepas satu meja. Lepas satu meja kan. Lepas tu. Saya tengok ada seorang makcik tu dengan anak lelaki dia. Masya Allah. Ni kisah benar lah ni. Saya tengok meja tu banyak pinggan makan. Banyak. Pinggan banyak. Lepas tu, Masya Allah, dia berdua je. Seorang wanita, umur dah 50 lebih ke 60, wallahualam. Lepas tu ada anak lelaki. Anak lelaki nama Kashfur. Saya ingat nama anak lelaki dia. Sedap Kashfur. Lepas tu saya tanya. Dia pun kata, Ustazah, gini. Lepas tu boleh nak ambil gambar, kata boleh. Lepas tu saya pun tanya. Makan berdua je ke? Sebab pelik anak lelaki dengan mak kan? Tak Ustazah, makan ramai tadi tu. Ramai tu. Saya kata, dah kenapa berdua? Dia kata, mak dia bercerita, Ustazah, kami ni anak 6 orang tak silap saya. 6 ke 5? 5? Tahu? Saya dah cerita sebelum ni. Gitulah. Anak 5 ataupun 6. 5 lah kot. Okey. Jadi dia kata anak saya semua lelaki Ustazah. Dan kami tak ada kereta. Jadi kami sebulan sekali mesti bawa anak pergi kedai makan. Untuk gembirakan hati anak-anak. Jadi saya sedang tunggu suami saya lah. Masa datang suami angkatlah seorang-seorang. Rumah dengan kedai, saya tanya duduk mana? Bukan dekat. Bukanlah boleh jalan kaki. Jauh lah. Jadi nak pergi makan ramai-ramai tu pun ayah dia duk angkut seorang. Bila dah habis makan, dia sedang tunggu giliran tu. Ayah datang ambil. Sebab itu yang lain saya tak jumpa. Saya sempat jumpa ibu dengan anak sulung lelaki. Lepas tu saya kata, ya Allah, hebatnya makcik. Hebatnya makcik. Dia kata, gembirakan hati anak setakat yang mampu Ustazah. Kami tak ada kereta, ada motor satu. Yang itulah tempat cari rezeki. Saya kata, kita boleh nampak kalau orang susah dari segi pakaian, dari segi tudung. Pakaian anak lelaki pun lusuh, dah kecil. Ni lepas tu dia kata, ni anak sulung. Ya Ustazah, anak dia tu kan macam ni, tunduk, lepas tu senyum, sayang ibu dia, pegang ibu dia macam ni. Kamu sayang ibu ya? Sayang Ustazah. Kamu anak sulung? Ya. Lepas tu mak dia terus kata, Ustazah, mak dia cerita, Ustazah, alhamdulillah anak saya baik-baik, syukur Ustazah, cukuplah Allah bagi. Ni anak sulung ni nampak lembut macam ni. Saya ingat mak dia cakap nampak lembut tapi tegas. Dialah yang pastikan adik-adik dia semayang. Anak-anak saya, kami tak ada apa-apa Ustazah, tapi anak saya ni semayang di masjid. Dia yang pastikan adik-adik dia pun ikut semayang masjid. Saya kata, ya Allah makcik, hebatnya acik. Walaupun acik tak ada kereta macam kami, tapi acik ada dunia dan isi. Apa lagi kebahagiaan bagi seorang manusia kalau memiliki sebuah keluarga yang berkasih sayang. Lepas tu ada anak yang soleh. Lepas tu dia kata, dia sebut, saya bukan reka, dia sebut macam ni. Walaupun anak saya semua lelaki Ustazah, tapi macam anak perempuan. Kemah rumah, urus kain apa semua, dia orang semua boleh buat. Alhamdulillah, syukur Ustazah, syukur. Saya kata, hebatnya acik didik anak. Saya tak tahu macam mana acik didik anak. Sampai anak lelaki bagus macam ni. Anak dia tu nak masuk universiti. Masuk umur 18. Lepas tu saya kata, belanja macam mana nak masuk universiti ni? Dia kata minggu depan nak hantar. Macam mana belanja ni? Dia kata, insya-Allah Ustazah rezeki ada. Suami kerja apa? Kerja kampung, apa-apa kerja buat. Sebab suami sakit usus, dia sakit radang paru-paru. Buat kerja kampung, yelah kalau orang suruh potong rumput, orang suruh buat ni apa-apa. Bagaimana rezeki dia barakah, sebulan sekali boleh bawa ahli keluarga pergi makan. Walaupun kereta tak ada, angkut dengan motor. Saya fikir kenapa tak pergi Grab? Mungkin Grab kena 2 kali. Mungkin dia orang fikir pasal penjimatan. Tapi ibu ayah yang penyayang ini, dia punya nak gembirakan hati anak tu. Dia tetap usaha tu bawa pergi kedai makan tu makan. Saya tengoklah makan tu biasa-biasa. Tapi kalau orang yang susah, orang yang miskin, dapat makan sekali-sekala tu, itu dah bahagia sangat. Itu ikhtiar ibu ayah dia. Masya Allah.
Lepas tu kita kata, saya ambil nombor telefon dia, kata insyaAllah ada rezeki untuk keluarga ni. Niat hati saya apa tahu? Kalau ada siapa yang nak menyumbang kereta murah, 2,000, 4,000 ke 5,000 second hand, ada orang yang banyak kereta tak guna. Saya kata ini keluarga yang sangat berbaloi sebab keluarga yang soleh. Kemudian saya tanya, apa rahsia makcik dapat anak-anak macam ni makcik? Saya sebut pasal, kita tajuk apa? Hijrah, betul kan? Hijrah diri kita nak memiliki betul-betul keluarga yang harmoni, keluarga yang penuh kasih sayang, keluarga yang dibentuk dengan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Bila saya tanya ibu ni, apa rahsia makcik? Dia diam. Tak ada apalah ustazah, cik ni orang biasa. Ustazah lagi banyak ilmu. Kena saya. Orang banyak ilmu belum tentu banyak amal. Ada setengah orang sikit je ilmu tapi amal dia hebat. Dia kata, apa acik buat? Setiap kali lepas solat, mesti baca Quran. Paling kurang 2 muka surat baca. 5 kali sehari, setiap kali solat baca. Jangan tinggal. Itulah kod ustazah tu je acik buat. Anak dia angguk. Tapi bayangkan ya, apabila seseorang yang jaga hubungan dengan Allah, Allah akan jaga semua hidup dia. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tanya, kenapa hidup saya tak tenang semua? Ada. Anak sehat, suami ni hidup. Ada hujan sikit je melatah. Ada hujan sikit je melenting. Kenapa ni? Subhanallah. Kalau nak mati takut. Memang takut. Rasa banyak benda tak settle. Kenapa kita takut nak mati? Sebab solat kita belum sempurna. Betul atau tidak? Kenapa kita takut nak mati? Tugas kita sebagai seorang ibu belum sempurna. Kita tahu, kita banyak lemah dengan anak-anak. Kenapa kita takut mati? Tugas kita sebagai isteri belum sempurna. Kenapa kita takut mati? Aurat kita belum sempurna. Kenapa kita takut mati? Hutang kita masih banyak. Kenapa takut mati? Adik-beradik kita pun kita jarang bantu. Ada banyak sebab untuk kita takut mati. Masya Allah. Satu hati kita tidak tenang. Saya sebut kita sebab saya pun sama. Tapi bila kita jumpa dengan orang yang sebegini, walaupun dia orang biasa, tapi kita boleh belajar daripada dia. Kenapa dia dapat? Dia dapat anak ni. Walaupun dia tak perlu pil bijak ke, tak perlu itu ke, tak perlu ni ke. Tapi kenapa anak dia amanah dengan belajar? Anak dia boleh cemerlang walaupun orang susah, orang miskin. Sebab ibu dia jaga hubungan dengan Allah. Itu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda apa? Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidu tujahaka. Kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Wa iza sta'anta fasta'in billah wa iza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, minta dengan Allah. Kalau kamu perlu pertolongan, minta tolong dengan Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Muslimin, muslimat sekalian. Apa maksud kita jaga Allah, Allah jaga kita? Jaga hubungan dengan Allah. 2. Mentaati segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Ini bentuk penjagaan hubungan kita dengan Allah. Dan ibu yang saya cerita jumpa kat kedai makan ni, saya ada gambar dia. Tapi tak sempat nulis lagi cerita pasal dia. Saya dah minta izin dia, makcik, Kashpur, ustazah nak share. InsyaAllah ada rezeki untuk kamu. Memang masa tu kita terus pergilah beberapa belanja sebab kita ada NGO, Sahabat Amal Care. Bawah Sahabat Amal Care kita ada tabung kebajikan. Pertama, kita ada tabung pendidikan. Kemudian yang ketiga, kita ada tabung perubatan. Kemudian kita ada tabung dakwah. Bila kita jumpa orang-orang yang susah, yang perlukan bantuan dari sudut tabung pendidikan, kita memang akan bagi. Alhamdulillah kita ada menampung beberapa dan anak-anak orang susah yang belajar. Habis program ni, kami akan pergi ke Sungai Buloh. Ada satu rumah, anak 8 orang yang sangat uzur. Bocornya, simen pecahnya sangat uzur. Jadi kita juga ada buat dari sudut tabung kebajikan, bukan makeover. Kalau rumah orang macam ni, daripada sebelum selepas, sehingga rumah itu selesa, selamat sebenarnya. Selamat untuk diduduki oleh sebuah keluarga. Jadi kalau diperlukan 3,000, perlukan 5,000, bahkan kalau perlukan 10,000, kita keluarkan. Jadi selagi mana kita membantu orang yang seperti ini, orang susah seperti ini, alhamdulillah rezeki memang tak akan putus. Maksud saya rezeki dari segi sumbangan orang. Kita akan update. Okey, keperluan keluarga ini, simen berapa, untuk bina bata berapa, baiki atap, keluarlah 3,300. Siapa yang nak menyumbang, subhanallah, memang akan ada. Sama juga dengan aktiviti tabung dakwah kita. Tabung perubatan, bantuan kepada pesakit-pesakit kanser, pesakit-pesakit ni, yang mana aduan tu sampai pada kami, kita akan buat semampu yang boleh. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi saya kata, puan, acik tahu tak, acik orang yang jaga salat, acik jaga aurat, memang pakaian dia lengkap, tutup aurat, stokin semua sempurna. Saya kata, acik juga jaga hubungan Allah, acik selalu berhubung dengan Allah melalui bacaan Al-Quran. InsyaAllah anak acik ni kita akan tanggung. Melalui tabung pendidikan, acik jangan fikir,
kami akan bantu untuk dia masuk universiti dan belanja dia. Dan kita akan jumpa untuk tengok. Nampak tak? Dia tak pernah meminta. Tapi Allah temukan saya dengan dia di sebuah restoran. Waktu tu selisih je. Maksudnya dia tunggu giliran je nak pergi kan. Tapi barakah apa ibu ni? Jaga hubungan dengan Allah. Dan dia jawab dengan yakin. Saya tanya, "Cik, macam mana nak daftar anak ni? Banyak belanja masuk universiti ni." "InsyaAllah kami usaha." Ada rezeki tu Ustazah untuk anak ni. Mesti ada rezeki. Masa tu memang kita dah niat, insyaAllah anak ni salah seorang penerima tabung pendidikan kita. Lepas tu saya kata, "InsyaAllah, Acik, kita akan hubungi balik." Macam tu lah. Allah tentukan rezeki untuk anak dia, rezeki untuk dia. Menangi dia. Masa kata, bila kita bagi, kata, "Ya Allah Ustazah, saya tak pernah terfikir. Dan dia pun tak tahu macam mana nak cari kita. Dia pula tak ada FB, tak ada apa. Tapi dia tengok melalui, wallahualam, kenal lah. Saya tu kenal lah artis kan. Masya Allah. Okey, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sekarang dah pukul 11. Kita start 9.30 sampai 11.30. Ada 30 minit lagi. Muslimin, muslimat sekalian, ada 30 minit. Kita ada dalam 3.2K. 3,000 lebih tengok. Campur 2, 4,000. Campur dengan Instagram. Masya Allah. Ramai yang dapat manfaat. Okey, boleh ke saya nak cerita lagi? Oh, suka cerita ya. Bukan cerita kosong. Banyak iktibar daripada cerita. Dan banyak inspirasi yang kita boleh buat. Betul kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jemput minum. Okey. Ini kisah seorang cleaner. 2 kisah cleaner. Okey. Kat sini ada cleaner tak? Suka tak berkawan dengan cleaner? Ke tak geng? Kawan tak? Borak, bercakap, berkasih sayang tak? Tak ada hubungan kasih sayang. Okey, subhanallah. Wallahualam, kalau masa saya kerja dulu, memang suka lepak dengan cleaner, makan sama, kadang borak kan. Masa dulu saya, kalau masa kerja sebagai pegawai awal Islam, penolong pengarah, macam tu lah kan. Orang panggil pegawai lah. Bukanlah naik apa, tak ada apa pun pada jawatan tu. Saya masuk kerja 7.30 sebab kita hantar anak sekolah kan. Bila saya sampai 7.30 untuk punch card, ada seorang cleaner ni memang dah selalu ada. Lepas tu saya akan tanya, "Acik," panggil acik. Sebab biasa cleaner kan orang tua kan. Dia ibu tunggal bawa motor. Bukan bawa motor, bawa kereta kancil yang dah lama. Lepas tu saya kata, "Acik, awalnya datang." "Cik, awalnya datang." Dia kata, "Masuk pukul berapa kerja?" "Masuk pukul 8. Habis tu, datang pukul apa?" 7 lebih dah sampai. Saya kata, "Kenapa Cik 7 lebih dah sampai?" "Tak apalah Ustazah, lebih baik tersampai awal daripada lambat. Padahal rumah bukan jauh, bukan jam pun." "Tak apa Ustazah, lebih baik kita kerja lebih daripada kerja kurang." Dia dah start dah nyapu-nyapu, gelap lagi masa tu. 7 lebih ni tak terang sangat lah. Saya kata, "Ya Allah, subhanallah, walaupun kerja cleaner, dia punya itqan, dia punya efisien kerja dan punya amanah tu." Lepas tu kadang-kadang kan dia sapu tempat yang sama, bilik mari lagi kemas. "Acik dah bersih dah, tak payah kemas lagi." "Tak apa Ustazah, ni kan waktu kerja." Kadang nak borak dengan saya pun takut-takut. Kadang saya suka borak kan. Kerja tak bagus sangat kan. Borak-borak. "Tapi Ustazah, Acik waktu kerja ni." Padahal dah basuh tandas tu berapa kali dah. "Cik, tanah ni dah bersih. Acik dah basuh tadi baru." "Tak apa Ustazah, waktu kerja basuh sikit-sikit." Mau dia nak lepak, nak buat ni. Saya kata, "Ya Allah, berkatnya gaji Acik." "Gaji berapa?" "Sikit ya." Dia punya gaji sikit, kerja macam gaji 5,000. Kita yang gaji besar, kerja macam gaji sikit. Subhanallah, belajar daripada dia. Dan ada seorang ni, kalau kita kerja kerajaan kan, bukan gaji, pangkat paling rendah kita panggil apa? Pembatuan pejabat tu Yang fotostat, yang buat, kadang sediakan air, kadang dia. Tapi sahabat saya ni, seorang wanita ini, dia jugalah cleaner di pejabat ni. Dan dia lah juga, semualah dia bersih, dia sediakan air, bos minta air ke, nak suruh fotostat ke, orang nak suruh angkut barang ke. Perempuan ni, saya cerita pasal perempuan. Saya nak kisah dia, saya dapat banyak belajar daripada dia. Dia ibu tunggal, ada anak 3 orang ke 4 orang. Tak ada kereta, ada motor saja. Bila dia hantar anak dia pergi asrama dengan beg besar, dengan motor, bukan dekat ya, daripada Seremban ke Kuala Pilah. Daripada Seremban ke Tampin, jauh ya, naik motor. Ibu yang gigih, ibu tunggal yang gigih. Belakang beg besar, depan ni. Hantar asrama.
Tak ada kereta, tak ada apa. Ibu yang sangat gigih. Subhanallah. Tapi bila saya bersalin, ya Allah, dia punya lah tu kan. Bila saya bersalin lah, ni Ustazah ada sikit untuk anak ha. Allah, kita ingat RM5, kita tahu dia orang susah kan. Susah. RM50. Saya kata, Kak, banyak sangat. Akak lagi perlu. Tak payah banyak macam ni, Kak. Cukup. Tak apa, Ustazah. Ada rezeki. Allah bagi. Rezeki ada. Akak lebih perlu. Dia bagi bersungguh. Hadiah tu kejap. Ada hadiah. Kejap bagi ni. Saya kata, Akak jangan macam ni. Tak lama, Ustazah, Akak nak pergi umrah. Akak nak pergi umrah. Subhanallah, Akak nak pergi umrah. Ya, Alhamdulillah, orang taja. Setiap tahun orang taja pergi umrah. Tahun depan, Akak nak pergi umrah. Orang taja lagi. Akak nak pergi umrah. Saya kata, ya Allah, Kak, murahnya rezeki Akak. Apa yang Akak buat? Setiap kali lepas solat, Asma, dia panggil saya Ustazah. Ustazah, lepas solat, Akak akan talbiyah. Akak bayangkan Akak, Allah jemput di depan Kaabah. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Dia kata, Akak akan talbiyah, Akak bayangkan Akak ada depan Kaabah. Subhanallah. Dan Allah makbulkan. Masya Allah. Dia punya kerja efisien. Lepas tu saya nak cerita, hebat ke tak hebat kakak ni, umur dekat 50, 40 lebih, 44 macam tu. Ibu tunggal yang besarkan anak daripada kecil seorang-seorang, yang begitu gigih, duduk rumah pun jauh, naik motor. Saya tahu rumah dia jauh. Dan laluan rumah dia tu banyak lori. Dan dia kata berapa kali dah ke tepi, bila lori lalu dengan motor yang buruk tu lah, hantar anak asrama apa semua, kerja yang teruk. Jadi selalu dia kata, Akak ni kerja kuli orang je, Ustazah. Dia punya semangat sepanjang saya kerja tu kan, Ustazah, Akak nak baiki hidup, Akak nak jadi orang yang berilmu, Akak ambil SPM. Umur 40 lebih ambil SPM. Saya nak cerita, kisah benar. Ambil SPM umur 40 lebih. Saya ni kan, yakin tak yakin je dengan dia. Berjaya tak habis SPM tu kan. Selalu jumpa, Ustazah doakan Akak ya, Akak nak periksa lagi 3 bulan ni. Tak pergi kelas tak apa sebab kerja, semua berdasarkan baca je. Baca, tak ada tuition apa. Tak lama, Akak dah habis dah SPM. Alhamdulillah Kak, tahniah. Keluar result, lulus. Walaupun berkaca melang, Akak dah lah tinggal belajar. Maksudnya, tinggal belajar lama. 20 tahun kot, 30 tahun kot. Ni baru ambil SPM. Saya kata, ya Allah Kak, Akak lulus. Saya masa tu baru tak boleh nak. Ni, lepas tu, Alhamdulillah Akak dah daftar nak ambil diploma. Ambil diploma. Saya buat master di OUM, dia buat diploma OUM. Dia ambil pengajian Islam. Dia kata, Ustazah, Akak ni umur 40 lebih macam ni, kerja cleaner, kerja kuli orang ni. Akak belajar bukan sebab nak ada pangkat-pangkat apa. Akak tahu Akak tak dapat dah, tapi Akak nak jadi orang berilmu. Sebab orang selalu hina Akak. Kawan-kawannya kalau orang tahu, orang tak hina dah Akak macam sekarang. Dia selalu luah masalah dia, cerita dia apa semua kan. Lepas tu, dia ambil diploma. Lama jumpa, Ustazah doakan Akak ya, Akak ada peksa ni, insyaAllah Akak berjaya. Lama-lama habis diploma. 4 tahun, habis. Jumpa. Alhamdulillah, saya kata, Akak, saya tak akan panggil Akak lagi. Sekarang saya panggil nama, saya ingat nama dia, saya tak nak sebutlah nama dia, saya panggil dia Ustazah. Sejak tu saya panggil Ustazah. Ustazah cleaner, Ustazah, dia kata. Sebab apa? Dia ada diploma pengajian Islam. Hebat tak wanita ni? Hebat. Kesusahan hidup dia, apa yang tekanan Allah, ujian Allah bagi dalam hidupnya, tekanan hidup dia, apa yang orang pandang ni, dia tak pernah rasa lemah semangat. Umur 40 lebih baru ambil SPM, umur 40 lebih, lepas tu sambung diploma. Kita yang ada semua ni pun, kalau nak sambung belajar pun malas. Semua ada, di hujung jari apa semua. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan seorang wanita yang sangat pemurah, dan saya melihat betapa murahnya rezeki Allah untuk dia. Dia kata sampai ada orang, berapa orang nak taja Akak pergi umrah. Akak dah bagi tahu Akak pergi umrah, bagilah orang lain. Tapi orang punya suka, sampai orang cop tahun depan, saya tahu. Cop dia ni, jangan ambil dengan orang lain. Nak ni. Maksudnya, dia tak mampu pergi umrah, tetapi Allah yang memampukannya. Kita macam ni tau. Kita pergi umrah, saya pergi umrah sekali, mungkin ada kita pergi umrah. Dengan apa? Rezeki yang Allah beri. Usaha ikhtiar kita. Lalu kita pun bayar, kita pun pergi umrah. Tapi ada hamba Allah yang nak dia berada di depan Allah di Kaabah. Faham tak? Itu berbeza. Kita yang pergi umrah, kita yang nak. Faham kan? Kita yang nak. Kita usaha, akhirnya sampailah. Tapi ada di kalangan hamba Allah yang Allah nak dia berada di hadapan Allah di Kaabah.
Ini antara golongan-golongannya. Dari segi pakaiannya, dari zikirnya. Dia banyak kalau jumpa saya ajar zikir. Ustazah, amal zikir ni. Baca zikir ni. Terima kasih Kak Ya, insyaAllah saya amal. Tapi saya tahu dia beramal kuat, dia beramal dengan zikir. Dia selalu dapat daripada alim ulama', dia pegang sungguh-sungguh. Dia buat amalan tu, buat amalan ni, murah rezeki, ujian, dia tabah, dia kuat. Inilah orang yang menghijrahkan dirinya. Sebelum mati, dia telah menghijrahkan dirinya untuk bersedia untuk mati. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita ni macam mana? Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat sekalian. Dunia ini begitu mengasyikkan. Betul kan? Dunia ini begitu indah. Sehingga kita begitu sayang untuk meninggalkan dunia. Sehingga kita tamak. Dan hidup kita ni sangatlah besar perhatian dan tumpuan kita untuk mengejar dunia. Bagaimana kita nak buat supaya kita seiman dunia akhirat? Melalui jalan ilmu. Kita kena selalu rajin hadir majlis ilmu. Sebab bila kita duduk majlis ini, kita boleh rasa tak feel tu? Ke tak rasa? Boleh rasa nak berubah, boleh rasa nak lebih baik, rasa nak buat persiapan untuk mati, rasa nak betulkan tu, nak jadi pemaaf, nak jadi sabar, nak jadi penyayang. Betul kan? Orang yang penyayang akan disayang Allah. Itu kelebihan orang yang penyayang. Kita nak jadi penyayang bukan sebab kita nak disayang manusia. Kalau jadi penyayang memang akan disayang manusia. Tapi sebelum disayang manusia, disayang Allah dulu. Allah menyayangi orang yang penyayang. Allah akan murahkan rezeki seorang yang pemurah. Orang yang kedekut. Ini hadis Nabi SAW. Nabi bersabda begini. Sesungguhnya orang yang pemurah itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, dekatnya dengan syurga, jauhnya daripada api neraka. Hadis Nabi yang sahih. Nabi bersabda, orang yang pemurah, suka bersedekah, suka tolong orang. Pemurah ni jangan kita fikir harta saja. Mudah bagi pertolongan pada orang, mudah uruskan urusan orang. Dia pemurah dari segi tenaga dia. Kan? Orang yang pemurah itu, Nabi sebut sesungguhnya orang yang pemurah itu, ia dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, dekat ia dengan syurga, jauh daripada neraka. Manakala orang yang bakhil, Nabi kata, manakala orang yang bakhil itu dibenci ia oleh Allah, dibenci oleh manusia, dekat ia dengan neraka, jauh dia daripada syurga. Subhanallah, terbalik. Hadis itu sebenarnya dia bermula macam ni. Sesungguhnya seseorang yang pemurah itu, seorang yang pemurah itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang alim yang saya tak ingat ya, yang kedekut, macam itulah. Nabi sebut sesungguhnya orang yang pemurah itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang tu banyak ilmu tapi kedekut. Orang alim, dia menyampaikan ilmu tapi dia ada akhlak buruk, iaitu kedekut, bakhil. Bahkan Nabi ada beri peringatan tentang orang kedekut ni, iaitu sifat yang bahaya. Dia kedekut dan dia menyuruh orang melakukan kedekut. Dia bakhil dan dia menyuruh orang melakukan kebakhilan. Contoh, kalau suami nak bagi sedekah, bang, tak payahlah sampai RM20, RM5 dah cukup. Dia dah pakai kedekut, dia suruh suami pun kedekut juga. Awak tengoklah dia punya kasut. Kasut mampu beli tu. Oh, siap tengok kasut orang tu. Sempat je kan. Ada orang datang ke tengah makan, ada orang nak jual tisu contoh kan. Memang kadang kita fikir sedikit ke apa. Tapi bahaya ya, tanpa kita sedar, ini sangat tercela. Dia bakhil dan dia menyuruh orang bersifat bakhil. Masya Allah. Jadi kadang-kadang kita tak sedar kita memiliki sikap ini. Nabi sebut sesungguhnya hamba Allah yang pemurah itu lebih dicintai daripada orang alim yang kedekut. Sesungguhnya orang yang pemurah itu dapat Allah mencintainya, dicintai Allah, dicintai manusia, dekat ia dengan syurga, jauh daripada neraka. Manakala orang yang bakhil itu dibenci Allah, dibenci manusia, dan ia dekat dengan neraka, jauh dia daripada syurga. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Okey, sekarang masa kita dah hampir habis, tinggal lebih kurang 10 minit, 15 minit, 10 minit. Sebab jarang sebenarnya saya diberi tempoh 2 jam ni. Biasa sejam setengah lah. Sejam setengah. 2 jam ni, kira bagus lah ni, Alhamdulillah. Puji diri sendiri. Bukan bagus lah. Ada soalan tak? Kita buka soalan. Oh, senyap. Okey, Puan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana kita nak
Istiqomah kan. Masya Allah. Cuba Google je doa istiqomah. Tiba-tiba. Tengok tak Ustazah pun rujuk Ustaz Google je kak. Sebenarnya ada doa istiqomah. Saya pun tak hafal sebab saya beramal dengan doa yang lain. Tapi ada doa istiqomah sebenarnya. Kalau biasanya dua doa untuk istiqamah, biasa saya jawab doa ni. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu. Ya Allah, bantulah aku wa ala syukrika, sentiasa bersyukur kepadamu, dan bantulah aku dalam memperindah, memperelokkan amal ibadahku. Ini kan doa yang Nabi, daripada hadis yang sahih, Nabi pesan kepada siapa? Muaz bin Jabal. Saya tak pasti antara Muaz bin Jabal ataupun Zaid bin Haris. Maksudnya Nabi pesan ni, dan Nabi pesan jangan kamu tinggalkan setiap kali kamu solat. Ada yang kata selepas solat baca doa ni, ada yang kata ketika sujud akhir. Tapi nak baca masa ketika sujud akhir pun boleh, nak baca lepas solat pun Nabi boleh, ataupun selepas tahiyat. Innaka Hamidum Majid, sebelum bagi salam baca doa tu. Apa pun yang kita nak, apa pun yang kita hajatkan, apa yang kita nak, anak macam ni, kita nak kita macam ni, kita nak kita istiqamah. Kita tak kuat tanpa pertolongan Allah. Kita kena ingat tu. Macam mana nak dapat pertolongan Allah? Doa. Sebab itu orang mukmin, orang yang banyak berdoa. Masa solat, muslimat, sahabat-sahabat sekalian, masa solat, ketika kita rukuk, ketika kita sujud, setiap kali sujud waktu afdal doa. Masa rukuk, boleh tak saya nak tanya, boleh tak kita lebihkan zikir? Masa rukuk kita zikir apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Boleh tak nak baca 10 kali? Boleh, tak ada masalah. 3 itu cukup-cukup. Lebih itu lebih afdal. Ini ada perbahasan ulama, ada dalam satu kitab, baru ni pun saya ada bincang dengan seorang guru. Bahkan ada seorang ulama menyebutkan bila kita melebihkan itu satu keutamaan sekian-sekian. Bila kita belajar solat, siapa nak hijrahkan hidup dia istiqamah ke apa, belajar solat dengan nikmat. Solat ini adalah simpulan kasih dengan Allah. Okey, soalan ni sangat bagus. Ada cerita pula ni. Seorang bos saya suami dia meninggal dunia, saya pergi ziarah. Kemudian anak dia bercerita bagaimana keadaan ayah dia meninggal. Ini cerita 5 tahun lepas kot. 5 tahun ke 6 tahun lepas. Wallahualam. Lama dah lah. Bila saya pergi ziarah, anak dia cerita macam mana ayah dia meninggal dunia dengan sangat mudah, sangat ringan. Wallahualam, zahirnya nampak begitu. Hanya Allah mengetahui keadaan sebenar kematiannya. Tapi dari sudut zahirnya, suami dia ni rajin. Ayah dia ni rajin. Ini suami bos saya. Macam tu kan. Suami dia ni rajin. Bukan suami dia, ayah dia rajin. Sebab anak yang bercerita. Ayah ni rajin. Sebab saya tengok ada pokok. Suka trim pokok. Kemas. Lepas tu tak siap saya banyak buat baik pada binatang. Kemudian dia kata ayah dia ni seorang yang sangat jaga solat. Solat mesti di awal waktu. Mesti di awal waktu. Masa ayah ni meninggal, ayah dia tak ada sakit apa-apa. Tak ada bagi warning apa-apa. Bahkan masih keluar lagi pagi tu sekian. Macam mana tah, macam kerja harian, tak ada tanda-tanda apa-apa. Cuma bila ayah dia sampai masa tu waktu duha, maksudnya ayah dia ambil wuduk macam mana, saya tengok dah cerita dia. Saya ingat rumah dia, saya boleh cari kalau nak dengar cerita dia balik. Tapi cerita kematian tu sangat indah. Siap ayah dia macam, ayah sudah sampai masa. Sampai macam boleh cakap. Begini-begini, lepas tu dia kata ambil ni, lepas tu ucap syahadah dengan baik, lepas tu meninggal dunia. Lepas tu dia kata, Ustazah, ayah saya orang yang sangat jaga waktu solat, mesti di awal waktu. Kemudian dia selalu ingatkan saya, ayat ni saya ingat sampai hari ini. Ayah saya kata, solat itu simpulan kasih dengan Allah. Kalau nak simpulan itu kuat, jaga solat. Simpulan kasih dengan Allah. Jadi bila jumpa Allah, kalau betul kasih Allah, sayang Allah, cinta Allah, biarlah berlama-lama dengan Allah. Bila kita berlama dengan Allah, segala yang kita perlukan Allah akan beri. Tak minta pun Allah beri. Allah tahu lintasan hati kita nak apa. Tak tunggu kita sebut, tak tunggu kita minta, tak tunggu kita cakap. Allah tahu apa yang kita nak dalam hati kita. Apabila kita di kalangan orang yang dikasihi Allah. Lepas tu dia kata memang ayah dia jaga solat sekian-sekian. Dia selalu ingatkan saya sebagai anak. Dia selalu kata solat itu simpulan kasih. Kamu nak tak kasih Allah, kamu nak tak sayang Allah, kamu tak nak tak dicintai oleh Allah. Maka kalau orang yang saling berkasih, dia suka jumpa kekasih dia lama-lama. Dan dia tak sabar nak jumpa kekasih dia.
Dan dia tak akan terburu-buru ketika berjumpa dengan kasih dia. Saya masa tu kan menangis, dengan dia pun menangis, kata, ya Allah, patutlah saat dia nak kembali kepada Allah, dia keadaan bersedia. Sebab dia punya simpulan kasih dengan Allah itu sangat hebat, sangat bagus. Kita pula macam mana solat? Kelang kabut, huru-hara, rasa gelisah. Masa solat semua ingat dunia, duduk fikir nak masak apa, menyesal tak keluarkan ayam siap-siap. Itu kedudukan solat kita. Masya Allah. Agak-agak nak mati dalam keadaan solat macam ni, dapat tak husnul khatimah ni? Mati dalam keadaan solat macam ni, agak-agak ni, macam mana nasib kita dalam kubur ni? Sebab solat adalah amalan pertama. Awwalu ma yuhasabu as-salah. Perkara pertama yang akan dihisap dalam kubur tentang solat. Tak tanya lagi bab sedekah, tak tanya lagi bab tanggungjawab ni. Solat dulu ditanya nombor satu. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi suka saya nak mengajak diri saya, bila kita solat kan, Masya Allah, bila solat siapkan diri, duduk awal, solat di awal waktu. Kita dah ada takwim, tak apalah buat terkejut lagi lah zaman sekarang. Ui, tak perasan dah Zuhur, kan main lagi. Tak perasan dah pukul 2, lajunya masa, tanda-tanda akhir zaman, kiamat dah dekat. Macam tu kan. Padahal takwim tu dah dapat tahun lepas lagi. Download tu memang dah ada. Cuba kita belajar, berapa minit sebelum solat, kita dah get ready. Orang yang begini insyaAllah tak nak mati, get ready sungguh. Kita dipanggil oleh Allah 3 kali waktu dalam seumur hidup kita. Panggilan solat, hayya ala salah. Panggilan haji. Kemudian yang ketiga, panggilan mati. Panggilan 2 ni macam-macam lah sah boleh buat. Nak siapkan kerja dulu, nak masak siap dulu. Dah kerja siap semua, barulah khusyuk. Ayat kita kan. Dah settle semua kerja rumah, barulah khusyuk. Siap. Itulah permulaan tidak khusyuk. Meletakkan pertemuan dengan Allah di hujung urusan dunia. Tapi kalau orang tu berusaha. Usaha. Bila waktu solat tiba je, dia tinggalkan urusan dia. Dia fokus. Bila dia selalu buat begini, urusan dunia tak akan ganggu dia. Takkan ganggu dia. Dia boleh tenang, dia boleh fokus. Jadi, Masya Allah, usaha orang yang bersedia untuk solat jumpa dengan Allah, saat dia mati, dia bersedia saat nak jumpa dengan Allah, kembali kepada Allah. Allahu Akbar. Bila dah solat, bacalah semua sunat ayat, buatlah doa iftitah, Allahu Akbar kabira, dan bawakan maksud. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhi lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan aku di kalangan orang yang menyerah diri. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Subhanallah. Sebab itu ada orang tanya, Ustazah macam mana nak ikhlas ya? Nak buat semua kerana Allah. Jawapannya ada dalam doa iftitah. Saya nak tanya, doa iftitah ni boleh tak dibaca di luar solat? Boleh. Boleh tak nak baca lepas solat? Boleh. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Ya Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah bukratan wa asila, pada waktu pagi dan waktu petang. Bukratan wa asila. Wajjahtu wajhi lillazi fataras samawati wal ard. Aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan fataras samawati wal ard, yang menguruskan bumi dan langit. Sesungguhnya aku bukan di kalangan orang musyrik. Lepas tu kita sebut apa? Ini yang kita kata nak bantu ikhlas ni. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah untuk Allah. Faham tak? Ayat tu untuk apa? Untuk kita jadi orang yang ikhlas. Ya Allah, inna salati wa nusuki, salatku, segala ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Kalau orang tanya, Ustazah macam mana ya nak belajar ikhlas, nak sedekah ikhlas, nak buat ibadah ikhlas, nak jadi suami ikhlas, isteri, ini doanya. Nak jadi orang yang ikhlas, ini doanya. Kita diajar setiap kali kita solat. Masya Allah. Kemudian bila solat, baca Al-Fatihah, baca ayat lain, cuba rasakan kemanisan solat. Masa baca tu kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Bawakan maksud. Lepas tu bila rukuk, lebihkanlah. Bila cukup-cukup, memang kita akan rasa macam buat cukup-cukup je. Kalau kita buat kerja lebih, kan kita rasa macam nikmat tu gini, buat yang terbaik. Jadi mesti kita pun namakan. Lepas tu, Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar hambanya yang sedang memujinya. Rabbana walakal hamd, ya Allah, kepadamu segala pujian.
Seronok tak kalau tahu maksud? Seronok. Macam kita borak dengan Allah. Tapi dah solat 30 tahun, 40 tahun tak tahu maksud lagi. Lepas tu kita kata solat kita ni bagus apa semua. Masya Allah. Perlu berapa puluh tahun lagi baru nak hafal bacaan dalam solat. Tak tahu mati. Terkejut. Ya Allah, aku dah mati. Belum hafal lagi bacaan dalam solat. Tak tahu apa maksud Sami Allahu liman hamidah. Jangan buat alasan. Ustazah okey lah. Ustazah pandai bahasa Arab. Ustazah. Macam tu kan. Nikmat solat untuk seluruh umat Islam. Dan kita semua sebenarnya malas. Kalau kita dah start 1 bulan je kita boleh hafal. Apa maksud Allahumma hadini fi man hadaya, ya Allah berikanlah aku hidayah sebagaimana orang yang kau beri hidayah. Wa afini fi man afiyat, ya Allah berikanlah afiat, kesihatan, kesejahteraan sebagaimana orang yang kau beri afiat. Wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait, ya Allah berikanlah aku petunjuk sebagaimana orang yang kau beri petunjuk. Indah sangat masuk doa antara 2 sujud. Itu doa kunut. Sebab itu bila Imam Ghazali sebut cara untuk dapat solat yang khusyuk, pertama sekali memahami, menghayati bacaan dalam solat. Pergilah kursus apa pun, kursus solat, kursus khusyuk solat, dengarlah ceramah apa. Selagi mana tak usaha, tak rajin untuk hafal bacaan dalam solat, jangan sembang banyaklah. Jangan cakap banyaklah, jangan mengeluh lagi lah. Kenapa solat saya tak khusyuk? Macam mana Ustazah nak solat khusyuk? Saya tanya, puan, makcik hafal tak bacaan dalam solat? Hafal. Tahu tak maksud? Tak. Makcik umur berapa? 60. Nak berapa puluh tahun lagi? Tak cukup 60 tahun. Tak cukup 10 tahun, tak cukup 20 tahun. Makcik, sebelum mati jangan menyesal makcik. Ni. Subhanallah, betul atau tidak apa yang saya sebut? Saya hari tu pergi mana? Pergi ada satu syarikat. Tahu tak bos dia letak KPI apa? Ustazah, saya memang tak faham. Tapi memang saya letak KPI. Tasmek bacaan dalam solat. Ini bukan syarikat biasa-biasa, syarikat juta-juta. Syarikat dia punya pendapatan tahunan ratus juta. Dan bos dia jumpa saya, dia kata, Ustazah, saya memang letak KPI itu. Memang ada program dan memang program tasmek bacaan dalam solat. Baca dalam solat tu biasa Ustazah. Saya nak pastikan staf saya semua hafal maksud dalam solat. Saya dari sudut zahir tak nampak kesan pada produktiviti kerja. Kalau nak produktiviti kerja, nak dapat peningkatan sale apa semua, memanglah hantar kursus tu, kursus ni. Tetapi saya percaya kalau staf saya jaga solat, faham payah hantar solat, produktiviti akan naik. Dia punya roh, dia punya akhlak, dia punya sikap, insya-Allah dia orang ni mempunyai hati yang lebih baik. Jadi kerja lebih baik, kerja lebih amanah. Jadi saya percaya bahawasanya solat adalah permulaan segala-galanya. Kalau betul solat, betul yang lain. Kalau yang tak betul tu ada masalah dengan solat tu. Orang yang menepati waktu solat, dia juga seorang yang menepati waktu di luar solat. Orang yang solat dengan tenang, dia juga seorang yang tenang di luar solat. Orang yang solat dengan fokus, dia juga fokus di luar solat. Kerja fokus, itu fokus. Orang yang solat dia kelang kabut, hidup dia pun kelang kabut. Solat rasa gelisah, hati dia rasa gelisah di luar solat. Masa solat ingat semua benda lain, dia punya di luar solat pun tak fokus. Masya Allah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Saya rasa masa pun dah habis. Dah pukul 11.30. Tadi doa tu satu. Doa yang kedua, yang muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati. Tak istiqamah ni masalah hati kita selalu bolak-balik. Bagaimana minta dengan pemilih hati, yang muqallibal qulub, sabit qulubana. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami ala dinika wa ala ta'atika. Di atas agamamu, cara hidupmu, dan di atas ketaatan kepadamu. Masya Allah, Allahu Akbar. Lepas tu doa selebihnya, minta carilah dengan Mr. Google doa untuk istiqamah. Ada tu. Tapi saya tak hafal doa untuk istiqamah. Biasanya untuk mohon istiqamah dengan Allah, inilah antara doa yang datangnya daripada Nabi SAW. Alhamdulillah, saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada sahabat. Kena raikan ni sahabat di Instagram. Di live ni biasa kita buat love. Macam tu. Masya Allah. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Mudah-mudahan kita jadi wanita yang salihah, perhiasan dunia terindah, bidadari di jannah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada muslimin muslimat sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf salah dan silap. Masya Allah. Majlis mengucapkan terima kasih di atas ceramah yang telah disampaikan sebenarnya. Semoga apa yang disampaikan memberi manfaat kepada kita semua. Sebagai tanda penghargaan dan kenang-kenangan, majlis dengan segala hormatnya menyempurnakan